Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi dengar, wabarakatuh. Boleh Doktor, boleh. boleh nampak? Boleh nampak. Okey, Boleh dengar, boleh nampak. terima kasih kepada NPWS atas kesudianlah menjemput saya pada pagi ini untuk kita berkongsi asas penulisan artikel jurnal kepada semua peserta. Kepada semua peserta beragama Islam, saya mengucapkan selamat berpuasa lah kita. Jadi hari ini saya akan kongsilah semua sihat puasa-puasa ni biasa semua sihat lah insya-Allah lah. Saya hari ni kita lebih berkongsi macam mana kita nak menulis lah. Cuma saya sebab kita ada masa 1.5 jam ni mungkinlah tak sempat sangatlah untuk kita cerita semua sebab ni lebih kepada asas penulisan. Jadi saya sukalah kalau kita peserta-peserta yang mana ada soalan-soalan nak tanya, silakan bertanya, sama ada melalui chat ataupun melalui boleh tulis dalam chat ataupun boleh tulis secara verbal lah. Boleh secara cakap pun tak apa, tak ada masalah lah. Saya suka masa 1.5 jam ni kita suka lebih kepada perkongsian yang mana dua hala lah. So peserta mungkin kadang-kadang bagi kat saya saja cerita cakap ni, cakap saja tidak menjawab lah sebenarnya soalan-soalan yang terbuku di hati peserta. Jadi kalau peserta ada soalan, cuba tanya. Saya akan cuba berkongsi, cuba menjawab sebaik mungkin lah mengikut berdasarkan pengalaman yang saya ada. Mungkin peserta-peserta pun daripada kalangan apa yang berbeza-beza. Ada yang buat master, ada yang buat PhD, ada yang dah habis dah mengajar, nak start menulis. Tapi tak apalah, kita sama-sama share. Dia sesi ni lebih sama-sama share, bukan nak mengajar, nak share sama-sama lah. Cuma saya cuma nak share pengalaman saya lah. Saya pun tak adalah lama sangat. Saya baru je bekerja, baru je belajar menulis. Tapi tak apa, lepas ni kita akan share lah. Tapi saya memang bukalah kepada soalan-soalan yang mana ada sebagai pertanyaan. Macam mana nak publish kat mana jurnal, macam mana nak search jurnal sesuai dengan paper kita, nak tahu Scopus tak Scopus, nak tahu WOS ke tak, nak kira kuartal, nak tengok kuartal kat mana. Itu boleh tanya saya. Kalau tak tanya, saya macam saya anggap semua dah tahu. So kalau tanya mungkin saya akan jawab. Kalau terlepas pandang boleh tanya. Kalau segan nak tanya secara verbal, secara face to face ni, boleh tanya melalui chat saja. Kita ada chat box tu. Tanya je soalan kat situ. Saya akan jawablah. Tak ada masalah, kita akan berkongsi nak menjawab. Dia bulan puasa macam ni lah. Satgi kering tekuk, satgi dahaga pula. Jadi kena cakap slow-slow sikit. Okey, saya Wan Azani bin Mustafa. Saya mengajar dekat tadi NPWS, wakil dah memperkenalkanlah. Terima kasihlah saya sedikit sebanyak. Saya dah agak lamalah juga dengan NPWS. So setakat ni saya dah menulis 166 yang dalam Scopus dengan hash index saya 13. 166 ni bukan lama pun saya menulis. Saya baru je masuk dalam 3 tahun. Okey, tahun lepas saya menulis 78 artikel. Untuk tahun lepas sajalah. Tahun ni ada 230 lah dah tulis, dah tunggu untuk publish lah. Okey, kalau tanya saya macam mana saya nak cakap pun, kita minat lah, bukan minat untuk menulis. Saya memang kerja hari-hari saya sama ada hantar paper, tulis paper ataupun paper saya kena reject ataupun paper saya kena accept. Memang tiap-tiap hari dalam kerja saya 8 sampai 5 petang memang macam tu akan terjadi. Saya akan cari masa juga, sama ada saya nak menulis sikit ke, saya nak submit ke, saya nak edit, nak revise paper saya ke, paper saya kena reject ke, saya nak comment editor ke, macam itulah kerja saya hari. Tapi tak apa, kita share. Okey, ni award yang saya lah. Tak kenal maka tak cerita, kita kenal lah sikit-sikit. Saya yang saintis Unimed pada 2018. 2019 saya dapat Rising Star Award, iaitu umur bawah 30 saya tak ingat, yang dapat hash index lebih daripada 7. Macam itulah. So kita dapat Rising Star Award, dan pada tahun lepas saya dapat top 10 Scopus, top 3 lah. Saya nombor 3 dengan 78 artikel. Okey, nombor 3 di Unimed dengan 78 artikel lah. Okey, yang ni yang untuk tahun 2021 ni, maknanya dapat award lah sikit ya untuk tahun 2021.
saya dapat penerbitan bab dalam buku iaitu bab chapter, book chapter. Saya dapat ni bulan 3 itulah, universiti bagi bulan 3 itu, dan saya dapat anugerah penerbitan prosedur tertinggi dalam Scopus. Yang ni saya kata tahun lepas lah yang saya dapat 7. Gila. Saya Orang ni dia cerita pasal macam mana kita nak publish dalam impact journal, high impact journal. okey, ada soalan ke? Ada. Okey, so yang ni yang saya dapat lah daripada skop daripada tahun lepas, iaitu saya publish 78 artikel. Okey, so kenapa kita nak menulis lah? Okey, kenapa kita nak menulis? Sebenarnya niat kita kenapa kita nak menulis artikel. Lepas tu kita nak publish artikel kita. So kadang-kadang kita nak menulis ni yang pertama sekali kita nak share kita punya knowledge lah. Okey, yang tu yang paling penting lah, kita nak share kita punya knowledge. Sambil-sambil tu kita akan, bila kita menulis ni, kita akan dapat banyak benefit lah. Contohnya bila kita menulis dalam high impact, kita dapatlah selain daripada award, kita dapat kadang-kadang universiti tu bagi kita duit, grant, macam tu lah. So tapi yang tu mungkin sampingan lah. Tapi yang paling penting niat kita menulis ni untuk kita share kita punya knowledge kita. Okey. Kalau nampak sini tulis if your research is not published in a journal is dan nothing ke apa, saya tak nampak juga ni. So maksudnya kalau kita buat research macam mana sekalipun tapi kalau tak ada publication is nothing lah. Bagi saya nothing research without publication. Senang. Maknanya research ni tak ada apa, kajian yang kita buat tak ada apa-apa tanpa publication. Sebab apa? Dia kata kalau kita once kita dah, contohnya kita buat satu kajian, tapi bila 10 tahun, 20 tahun, kajian kita tak ada publication kita, so lepas 10 tahun orang tak ingat dah apa yang kita buat dulu. Orang tak ingat dah apa yang kita duk buat dulu, kajian kita, sebab kita tak ada publication. Orang tak nampak. Tapi kalau kita ada publication, walaupun kita dah meninggal dunia ke, kita dah siap kajian kita dah, so tapi orang boleh tengok lagi kajian kita. Sebab apa? Sebab kita ada publication kita. Orang boleh tengok dan orang boleh cite lagi publication kita. Walaupun mungkin kita dah tak kerja dah, kita dah pencen dan sebagainya. Tapi kajian-kajian kita masih lagi dibaca dan di-cite lah oleh daripada pendidik. Okey. So tapi niat kita untuk kita share lah kita punya knowledge. Semua orang ada knowledge masing-masing dan semua orang boleh share knowledge masing-masing. Kata pepatah rimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Meninggalkan paper lah dalam internet, dalam kalau orang save paper kita keluar nama kita. Macam itulah. Okey. Kat mana kita nak publish? Kat mana? Saya kena cepat-cepat sikit sebab kita ada masa pun sejam lebih ya. Sejam setengah je, saya kena cepat-cepat sikit. Okey. Tapi boleh tanyalah, yang mana yang nak tanya detail boleh tanya detail. Saya akan tunjuk sekali lah kat Simago, Scopus, nak tengok macam mana nak cari jurnal dan sebagainya, nanti saya tunjuk. Okey, so bila kita ada menulis, kita ada paper kita, kat mana kita nak menulis? Okey, kita nak menulis dekat jurnal ke ataupun kita dekat proceeding. Okey, confirm ni proceeding lah. Sama ada proceeding artikel ataupun jurnal artikel lah kita nak menulis. Ya, kalau proceeding ni dia tak berapa nak complicated lah. Okey. So kalau proceeding ni dia tak berapa nak susah. Biasanya proceeding ni kalau kita nak buat master ataupun PhD, universiti tu dia ada dah requirement dia, kelayakan dia kena hantar contohnya satu proceeding, satu jurnal. Mungkin ada. Kita tengoklah universiti masing-masing. Depend kepada universiti masing-masing apa kelayakan dia. Proceeding ni kadang-kadang dia tak berapa nak complicated sangatlah. Kadang-kadang tapi kalau nasihat saya untuk siapa yang baru-baru sahaja buat master, baru tahun pertama buat PhD, so boleh hantar untuk proceeding. Tapi make sure proceeding yang kita hantar tu di-index oleh impact juga, di-index oleh Scopus. Okay, at least Scopus lah. Kalau tak dapat WS pun, at least kita Scopus. Ataupun WS, ataupun Scopus dan WS lah. So make sure jangan kita hantar kepada proceeding yang non-index. Non-index ni maksudnya selain daripada Scopus dengan WOS ataupun WOS. Okey, so maksudnya Google Scholar, DOAJ, tu semua tu kita consider sebagai non-index. Okey, yang index hanyalah Scopus dengan WS sahaja. So untuk tahun pertama ni kadang-kadang dia sebagai key starting lah, key start untuk kita menaikkan motivasi kita. Kita janganlah untuk terus shoot kepada jurnal kita baru saja nak menulis. Kadang-kadang kita ni kecewa. Okey, so make sure at least sebagai
starting point untuk kita hantar kat proceeding, diindeks oleh Scopus juga. So bila orang accept, kita akan lebih semangat lagi untuk menulis dengan lebih cemerlang lah, untuk lebih ke depan lagi. Okey, jurnal pula, ada jurnal, memang ada banyak jurnal. Kita ada banyak jurnal lah. Kalau Scopus dia kata pengkalan data dia dekat dengan hampir 30,000. Dia ada, saya rasa dalam 30,000 ke 40,000 lah. Dia ada jurnal diindeks oleh Scopus. Dan separuh daripada jurnal indeks Scopus diindeks oleh WOS ataupun ISI, diindeks oleh ISI. Okey, so kalau prosedur ni banyaklah kat Malaysia, banyaklah prosedur ni macam mana nak hantar dan sebagainya lah. So kita bolehlah fokus juga. Malaysia pun ada banyak jurnal. Saya kat Malaysia pun ada dalam 50 jurnal. Saya rasa diindeks oleh Scopus. So boleh hantar juga jurnal kat Malaysia ataupun jurnal kat luar, tak ada masalah lah. Boleh hantar artikel kita. Okey, sekali saya tunjuk macam mana artikel untuk level proceeding, macam mana artikel untuk level kita hantar kepada jurnal. Okey. So biasanya kalau kita nak hantar conform paper ataupun proceeding artikel, kita nak hantar proceeding artikel, so dia macam saya bagi tahu tadi, dia tak adalah agak complicated sangatlah. Okey. Dia tak agak complicated sangat. Cumanya biasanya kita menulis 5 hingga ke 10 page. Okey, biasanya kalau kita nak hantar proceeding ni sekejap Okey, sebelum saya masuk kepada jurnal ni, sebelum saya terlupa, sebelum kita nak menulis, ni sebelum kita nak menulis lah. Sebelum kita nak menulis, pastikan kita ada 3 akaun. Okey, ni kita nak start menulis dah. Okey, saya back balik. Okey, kat sini. Okey, sebelum kita nak start menulis ni, sebelum kita nak start publish, so make sure kita ada 3 akaun kena ada. Jangan kata nak menulis tapi tak ada akaun-akaun ni. So orang tak nampak kita punya penulisan kita, orang tak nampak high impact kita, orang tak nampak kecemerlangan kita dari segi penulisan. Orang tak kenal kita, orang tak recognize kita dari segi penulisan. So make sure kita ada 3 akaun kena ada. Saya tunjuk kat sini, boleh nampak yang pertama sekali make sure kita ada akaun Google Scholar. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali kita ada akaun Google Scholar. Okey, buka akaun Google Scholar ni, siapa-siapa pun boleh buka walaupun tak pernah hantar paper. Okey, tak pernah publish paper tapi dia boleh buka akaun Google Scholar. Okey, so akaun Google Scholar ni adalah semua paper-paper kita yang mana diindeks oleh Google Scholar, dia akan masuk dalam ni. So kita type saja nama kita. So kita buka Google Scholar kat atas ni. Kita kena buat public. Kalau nampak kat sini dah keluar dah saya. Ada Google Scholar, ada Pavlov, ada ResearchGate. Okey, tapi saya buka Google Scholar dulu. Okey, ya, dia ada banyak akaun. Kalau tanya saya, dia ada banyak akaun-akaun ni. Cumanya kita nak cerita semua tu tak adalah nak cerita semua. Cuma yang pentingnya ada 3 akaun yang kena ada. Supaya orang nampak kita punya prestasi kita tu macam mana. Okey, yang pertama sekali Google Scholar. So make sure lepas ni kepada yang tak ada Google Scholar, tolong buka akaun Google Scholar. Macam mana nak buka? Sign in sahaja. Cuma kena pastikan alamat kita, alamat institution, alamat email. Okey, alamat email kita, alamat institution kita. Okey, daripada sini orang boleh pantau kita, artikel kita dan sebagainya. So boleh tengoklah. So kalau orang nak tengok, klik sini pun boleh. So by year, kita klik kat sinilah. So dia tulislah 2021, berapa banyak dah keluar. Okey. Berapa banyak dah keluar, lepas tu 2020 kita boleh tengok kat sini. Semua artikel kita akan masuk kat sini. Daripada sinilah orang akan recognize kita. Ni 2020 semua, so boleh tengoklah. Dalam Google Scholar saya ada hampir 200 saya rasa. Google Scholar 200. 200 artikel dalam Google Scholar. Okay. So daripada sini orang boleh pantau kita. Ada gambar kita, ada citation kita, ada semua, dah ada detail kita kat sini. Okay, yang pertama lah. So semua make sure lepas ni buka Google Scholar, masuk semua data-data kita supaya bila orang search nama kita, keluarlah pasal performance kita macam mana. Okay. So saya rasa Google Scholar ni mungkin tak ada masalah sebab kebanyakan kita dah ada. Kebanyakan lah. Tak ada, tolong buka. Sebelum menulis, sebelum publish, tolong buka Google Scholar. Itu yang pertama. Okay, boleh Ada soalan ke nak tanya? Nak tanya, tanya je saya. Tak ada masalah. Kita ni kita sembang santai. Sembang santai. Betul. Alamat email tadi tu doktor, alamat email kita punya Gmail ke atau alamat email institution kita? Institution kita, Gmail tak boleh. Gmail, Yahoo, apa yang meme tu semua tak boleh.
Oh, baik Doktor. Masih Doktor. Lepas tu tolong jangan lupa kita klik dekat public. Kalau kita tak klik public, kita orang type nama kita tak keluar kita macam ni. Macam mana tadi saya buat. Okey. Kalau kita tak public, dia tak akan keluar ke atas sekali macam ni. Ni kita type nama kita dia terus keluar. Ada juga yang buat Google Scholar tapi type nama-nama tak keluar pun dalam searching ni. Sebab dia tak buat public. Okay, so make sure klik masa kita register tu ada bawah kotak tu klik tick untuk publickan dia. Okay, yang tu yang pertama lah. Google Scholar. Nak tanya. Lepas ya boleh sila. Satu yang nama untuk kita pakai pada artikel tu, katakan nama kita tu kita kalau ikut Malaysia ni dia pakai nama bapa dulu kan, ataupun dia okey. Macam mana kalau ada 2-3 nama tu kita nak synchronize pakai satu nama je kat Google Scholar tu? Kita kalau nama ni dia tak adalah cara dia. Kita bebas untuk mula nama. Kalau saya klik kat sini saya edit, kita boleh edit detail kita. Okey, yang ni yang make of profile public nampak tip yang ni. Kalau tak tip yang ni orang tak jumpa lah. Kalau berdasarkan nama ni, saya berbual nama yang biasa familiar dalam paper kita. Kenapa kita kena familiar? Kalau nama kita lain daripada dalam paper kita. Contohnya kita tulis-tulis paper, apa nama yang kita guna dalam paper kita? Sebab kalau kita tak sama, nanti Google Scholar tak boleh nak detect yang tu paper kita. Okey. Contohnya nama saya Wan Azani Mustafa. Memang kebanyakan semua paper saya pun saya bernama Wan Azani Mustafa juga. Okey, supaya dia tak ada miss document dekat Google Scholar. Kalau kita tulis macam short form sangat, W, lepas tu A, lepas tu W pula macam saya kan Wan Azani Wan Mustafa. Kalau macam ni dia akan miscommunication, miss document. Bila Google Scholar nak masuk dokumen dalam profile kita, dia tak sama dah. Okey, dalam paper kita nama kita mungkinlah kita buat short form sangat. Tapi nama kita dalam Google Scholar kita bernama kita nama penuh. Bain apa, nama apa. So kalau dokumen tak boleh detect, rugilah kat kita. Padahal kita dah publish paper tu tapi tak masuk. Yang tu memang selalu terjadilah. Kalau kat saya minggu lepas dia terjadi, Scopus saya ada dia tak boleh detect tapi saya dah buat lah. Saya dah mergekan dia. So untuk mengelakkan benda terjadi, tolong tulis nama kat sini yang mana nama kita ni juga kita selalu pakai untuk review artikel orang ke, untuk kita tulis paper ke dan sebagainya. Sebab orang akan kenal kita nama ni. Okey, jangan selalu tukar nama saat tukar macam tu, lepas tu short form macam tu. Jangan, saya tak galakkan macam tu. Nanti orang tak boleh nak detect kita punya data kita. Saya sama juga dengan Scopus pun sama juga. Okey. Boleh saya menjawab Okey, yang ni yang Scopus. Satu lagi, kalau ada nama yang sama dengan orang lain. Nama yang sama dengan orang lain. Katakan nama Hakim kan. Hakim pun di Indonesia pun ada juga Hakim. Walaupun nama penuh Hakim, katakan Muhammad Hakim Ismail kan. Kalau ada nama yang sama dengan orang lain tu macam mana? Macam mana nak buat? Kalau biasanya sebab kita kita akan create email kita create profile kita ni based on email juga. Dia based on email juga. So maksudnya kalau dia nama lain pun tapi email institution kita dia jadi hak milik kita juga. So maksudnya profile ni profile kita. Walaupun tapi saya tak tahulah, tak pernah lah ada saya jumpa nama yang sama tapi mungkin adalah, tak ada masalah lah. Cuma dia depend kepada kita masa kita create account ni juga. Universiti Malaysia Perlis sebab dia semua ada data kat sini lah. Kita bawa institusi mana, so semua benda-benda yang sama, dia akan list semua data daripada semua institusi yang sama, peserta daripada sama, staff yang masing-masing. So based on email ni juga. So kalau nama sama tak apa, asalkan email kita berbeza. Okay, sebab dia nak recognize kita, nak masukkan kita dalam profile kita nanti. Tapi kalau boleh kita elakkan nama sama tu, mungkin kita boleh buatlah untuk elakkan nama sama. Tapi kalau tak boleh elakkan tak apalah, sebab dia email tu akan menentukan kita juga. Okay. So yang keduanya, ada soalan lagi ke Google Scholar? Doktor, Assalamualaikum Doktor. Yes. Kalau affiliation tu maksudnya kita letak student lah. Student. Macam doktor tak perlu letak student. Tak perlu letak student. Tak payah letak student. Kalau affiliation kita tak payah letak ni, letak fakulti saja terus. Jangan menampakkan kita student. Kalau kata tak mau letak tu, buat researcher. Oh, okey. Buat researcher. Jangan letak student jangan letak student. Student ni orang akan nampak profile, orang akan nampak kita ni tak berapa nak recognize. Yelah kita student, nanti orang akan nampak jadi student, tak payahlah. Jangan. Kalau kata tak mau letak macam ni senior lecturer ni, letak affiliation kita, letak fakulti ataupun buat researcher kat sini.
Okey. Lepas tu area of interest tu ikut paper kita lah. Kita nak tulis paper apa ya? Ikut kita boleh edit. Kalau macam ni saya boleh edit kat sini. Kita kadang-kadang bidang okey. kita lah. Mula-mula bidang saya lebih processing. Lepas tu saya explore kepada electrical pula communication system. So saya tambah je lah. Tetapi daripada benda-benda ni lah orang akan tengok kita untuk orang review paper kita, sebagai orang jemput sebagai keynote kita speaker. So kita based on expertise kita sahaja. Okay, based on expertise. Jangan orang kata tulis banyak nampak hebat. Tak, bukan. Tulis panjang mana banyak bidang orang nampak kita ni tak berapa hebat, macam tak fokus sangat. So that's why lah kalau nampak saya ni lebih kurang sama je sebenarnya. Image processing, computer science pun image processing. Ni biomedical ni application saya banyak buat kat hospital semua macam tu lah. So saya tak galakkan lah nak tulis sampai banyak semua benda nak tunjuk kita hebat dah. Tulis based on major kita sebab orang akan nampak kita hebat kita dalam bidang-bidang macam ni je. Nanti orang akan jemputlah kita sebagai keynote ke, sebagai reviewer ke, sebagai apa orang nak mesti. Okey. Ada soalan lagi tak? Guru sekolah? Okey. Kat sini boleh tengok semua orang dah start berapa. Ya, sila. Doktor, kalau macam kita kan cikgu kan, duduk dekat universiti ni dalam 3 tahun je kan. Okey. So kalau kita letak kita punya universiti dengan email kita tu tak ada okey ke kalau macam after 3 years tu boleh guna lagi lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kalau email tak ada masalah. Cuma kalau kita affiliation kita, kalau kita kata kita mula-mula 3 tahun kita kat universiti. So kita betul universiti kita. Lepas tu kita masuk sekolah. Kita rasa kita nak tukar lah. Contoh nak tukar lah sebab nak berbakti kepada sekolah kita pula contohnya. Sebab daripada kita sini, orang akan tengok performa universiti kita ni. Nampak tak dia highlight benda ni? Tak? Maksudnya siapa-siapa lah, KPT ke, universiti sendiri ke, dia nak tengok berapa banyak dah paper staff-staff dia publish. So dia akan klik Universiti Malaysia April ni, semua dia akan keluar. That's why lah dia akan jadi underline ni. So nanti masa 3 tahun kita dekat U, dia akan kita tagging kita bawah U lah. Lepas tu yang tu terpulang kepada cikgu lah. Kalau cikgu kata macam affiliate universiti, sebab 3 tahun belajar kat situ, cikgu buatlah universiti. Tapi bila habis 3 tahun cikgu masuk sekolah, kalau cikgu rasa nak naikkan nama sekolah ataupun ada keperluan untuk sekolah juga dapat nama, cikgu tukar affiliation di sekolah. Kalau tak ada keperluan macam nak tolong lagi universiti yang cikgu tu nak naikkan nama dia apa semua lagi, nak bagi contribution cikgu lagi kat universiti tu, kekalkan sahaja. Okey, bergantung dekat kita jugalah. Bergantung dekat kita lah, Cuma tapi universiti tu macam kita saya tulis Universiti Malaysia April, dia akan tengoklah daripada sinilah dia tengok yang dia nak bagi award apa tu. Okey, paper tahun ni saya ni berapa. So dia keluarlah. Berapa. Dia akan tengoklah statistik semua kat sini. Tapi kalau depend lah, kalau cikgu kata macam tak berapa dah, tak apalah tulis nama sekolah. Tapi kalau tanya saya ni, kalau kita universiti ni, orang akan recognize kita lagi. Orang akan kenal kita lagi. Tengok kepentingan cikgu. Saya tak tahu kepentingan cikgu ni kat universiti ke ataupun yang ni. Yang tu terpulang pada kita. Apa-apa kita boleh edit kat sini. Okay, lepas tu dia akan hantar email lah. Pengesahan lah kepada email kita. Kalau kita kata okey, kita accept lah. So dia akan edit lah. Kat sini. Okey, lepas tu ada banyak lagi lah function. Saya tak ada nak cerita semualah. Okey. Yang tu make sure kena ada. Tak kira lah cikgu ke siapa ke. Walaupun nak menulis satu sahaja artikel, kena ada. Sebab daripada sinilah orang nak buka paper kita. Dia boleh buka klik nama paper ni duduk kat mana. Boleh download paper ni. Boleh semua tengok detail kat sini. Paper ni publish bila. Semua boleh tengok kat sini. Okay, so make sure ada. Yang keduanya adalah kena ada. Wajib kena ada. Sebelum nak menulis high impact ke, low impact ke, index ke, kena ada Scopus. Okay. Scopus lah. Saya pergi ke Scopus dulu. Okay. Ada orang tanya saya tak ada account Scopus, tapi dulu-dulu pernah juga publish satu artikel dekat Scopus contohnya. Kalau kita pernah publish satu artikel kat Scopus, kita automatik kita dah ada account dah. Okay. Kalau boleh lah, siapa-siapa yang pernah publish artikel, bagi je tajuk artikel ataupun bagi saja nama dia, saya boleh turun search. Kita kan nak kongsi-kongsi, hari ni nak kongsi-kongsi. Macam mana cara-cara dia, belajar-belajar asas ni lah. Hari ni asas kena tahu, kena ada Scopus. Okay. Kalau nak menjawab soalan tadi, dia kata nama saya. Tengok, nama saya sama je. Wan Azani Mustafa. Ni cuma terbalik ayah, ibu, bapa kat depan kan. Tapi nama saya sama saja. Wan Azani Mustafa juga. Saya menggunakan identiti yang sama supaya pernah terjadi satu ni. Tadi kan dia tanya saya kalau nama tu tak sama. Pernah terjadi paper ni, dia tak masuk dalam saya. Paper ni.
Sebabnya masa kawan saya buat ni, dia buh nama saya, mana paper ni? Paper ni dia buh Wan Azani, Wan Mustafa. Scopus tak dapat detect sampai saya kena email kat Scopus untuk dia merge buat pengesahan bahawa ni paper saya juga. Ni. Okey, ni nama saya ni. Wan Mustafa, Wan Azani, Wan Mustafa. Dia buh macam ni, Scopus tak boleh nak recognize. Okey. Saya pun hantar email kat Scopus, saya minta untuk mergekan dia. So jangan kelang kabut, kita tak ada masalah. Kalau paper kita, hak kita cakaplah dia kita untuk merge. Ni paper kita juga. So saya tunggu dalam masa seminggu, so dia dah merge dah. So dia dah masuk dalam ni. Okey. Kalau nak search nama, saya rasa semua depan komputer semua boleh buat Semua boleh buat tak ada masalah. Sama-sama search dengan saya. Kalau tak jumpa terus bagi tahu. Okey. Kalau siapa yang ada paper, ada artikel dia, tulis nama kat sini. So kita boleh tengok. Kalau kita tak merge, kita boleh mergekan dia. Okey, last name nama ayah kita, first name nama kita. Okey, contoh saya nak buat WA, saya boleh buat juga WA Okey. Okey, so yang ni atas sekali. Sebab saya Universiti Malaysia Perlis. So yang ni universiti lain. Kalau saya ada paper saya juga kat sini, saya nak merge, saya klik yang ni contohlah. Kalau siapa yang ada paper, kalau nama dia dua, contoh ni paper dia juga, ni pun nama dia juga. So boleh klik yang ni, okey. So request to merge author. Okey. Nanti buat pengesahan dengan Scopus check, dia akan masuk paper ni dalam akaun kita. Merge. So siapa-siapa bolehlah type sendiri so nama kita. So bila ada nama kita, universiti kita betul, kita boleh buka lah daripada sini. Kalau contohnya dia kata saya dulu pernah lah dengan kawan-kawan dulu, kawan buh nama saya dalam paper Scopus. Tapi bukan paper saya, paper kawan saya. Tak apa. Paper kawan kita pun Scopus automatic akan create account untuk kita. Okey. Kalau kita tak ingat nama apa kita tulis, kita boleh search dokumen. Kalau pernah ingat lah dokumen paper saya, kawan saya tu nama apa so search kat sini. Dokumen apa kat sini. So kita search, dia akan keluar, so kita klik atas nama kita dan sebagainya. Okey. So make sure kita kena ada account Scopus. Kena ada account Scopus. Tanya Doktor. Kalau Sila. macam Google Scholar tadi, kita walaupun kita tak ada paper nak publish, kita boleh juga buat account. Untuk Scopus ni kita kena ada paper lah untuk nak buat kan? Paper dia ada lah. Dia ada agak complicated sikit lah kalau kita nak buka without ada paper. Kalau kita dah ada satu paper, dia automatic akan bagi kita account untuk kita, iaitu dia bagi nombor ni. Okay. Tapi tak kisah walaupun kita nama satu paper, nama kita nombor 3 ke, nombor 4 ke, nombor 5 ke, once pernah ada sekali, dia akan ada account untuk kita. Okay. So dia akan bagi nombor siap-siap untuk kita. Sebab kita dah ada paper published by Scopus. Kalau kita buka account tanpa paper, macam mana pula? Sebab benda ni kan dia tulis paper semua. Paper semua. Okay. Sebab dia ni lebih nilai sikitnya. Scopus kan lebih macam secure lah. Macam ni sikit lah. Kalau Google Scholar ni dia okey lagi. Macam tu lah maksud saya. Okay. So daripada sini kita boleh tengoklah performance kita, artikel Scopus kita 166. Okay. Citation kita 472, index kita 13. So kita boleh tengoklah performance kita tahun ni berapa, boleh tengok, boleh klik. Lepas nak download ke apa ke sebagainya pun tak ada masalah. So boleh juga nak download sebagainya. Okay. Yang ni kena ada account Scopus. Wajib kena ada untuk account Scopus. Scopus kita boleh search lah daripada universiti kita ataupun sebagainya. Kalau kita tak masuk melalui institusi kita tak boleh nak search dokumen. Okay. Dia tak ada dokumen ni. Okay. Kalau tak masuk melalui institusi, kita tak boleh nak search dokumen, kita hanya boleh search by author sahaja. Kalau masuk by dokumen, kita boleh search by dokumen lah. Okay. Banyaklah boleh explore kat Scopus ni. Saya nak explore, nak bagi tahu panjang pun tak ada juga Scopus ni. Tapi make sure semua ada lah. Assalamualaikum Doktor. Doktor, untuk create account ni kita kena publish paper dulu ke ataupun kita ada setting untuk create account tu? Kita publish paper dulu. Okey. Publish paper. Kita boleh juga nak create account pun. Tapi account kita akan jadi kosong lah. Oh, jadi kena publish paper dulu lah. Yes, publish paper dulu, macam dia akan automatic bagi nama dekat paper tu. Kalau nama kita, macam saya ni nama kita dekat paper kita Wan Azani Mustafa, dia akan bagi akaun kita macam ni lah. Dia akan bagi akaun kita macam ni. Kita boleh juga nak create account, nak sign in pun, boleh juga nak account sign in. Tapi dia tak ada apa-apa impact lah kepada kitanya. Sebab dia kena ada paper, satu paper publish by Scopus dulu. Okay.
Okey. Boleh lah, tak ada masalah, Baik. senang je. Sebab InsyaAllah. dia ni boleh. Pernah tak pernah ada ke tumpang-tumpang kawan kau, supervisor ke apa ke? Tak pernah lagi doktor. Ni baru nak start ni. Baru nak start nulis. Abang nak start dulu ya. Okey, boleh. Tak apa. Publish je. Walaupun kita proceeding ataupun artikel semua akan nak awas index by Scopus sahaja. Okey, walaupun proceeding pun tak apa. Kalau macam ni proceeding, confirm paper. Kalau artikel dia tulis artikel, ni journal. Kalau artikel ni maksudnya journal, kalau confirm paper ni maksudnya proceeding. Okey, kalau artikel ni journal. Boleh tengoklah, ni journal, boleh tengoklah. Macam-macam, boleh tengok banyaklah. So kat sebelah ni yang side. Okey? Boleh Okey, boleh Okey. insyaAllah. Doktor, nak tanya, Ya. kalau untuk publish di Scopus kena bayar tak? Ada yang dia kenakan macam fees kan untuk publish paper kan? Okey, bagus soalan tu. Tak apalah saya ceritalah. Kalau nak cerita semua tu panjang tapi tak apalah sebab tanya. Okey, yang pertama sekali macam mana nak tahu list tu Scopus tak Scopus? Okey, nak tahu jurnal tu Scopus. Saya nasihatkan semua jangan percaya apa yang tulis kat website. Contohnya kita nak hantar kat jurnal A. Kita pun buka website jurnal A, dia kata dia index by Scopus. Jangan percaya lagi. Percaya boleh, 50% boleh percaya. Tapi jangan totally percaya, melainkan kita cek benda tu ada dalam database Scopus. Okey, boleh faham tak? Jangan totally percaya kat website. Sebab website ni, orang boleh promote macam-macam. Sebab orang kita kena bayar. Once kita submit paper, ada kena bayar. So dia akan tulislah Scopus, bayar 1,000. Kita pun bayar. Padahal dia tak ada pun dalam database Scopus. Okey, banyak dah saya pergi ceramah, saya ingat tahun lepas dekat IPG. Ada satu orang cikgu tu dia habis 20,000 dah. Hantar janji Scopus, hantar tak ada dalam akaun Scopus. Hantar janji Scopus, hantar tak ada dalam akaun Scopus. Duk mari jumpa saya menangis. Macam mana janji Scopus dia, lepas tu last kali kena tipu. Biasalah cikgu kan dia dapat apa? Beasiswa. Tadi kan ada cikgu sini tak? Dapat beasiswa pengajian apa HLP ke apa tu. Kan dia kena publish paper juga dan sebagainya. Jadi sebab dia baru-baru, dia tak berapa nak expert, tak apa-apa familiar lagi. Orang kata Scopus, hantar, bayar. Orang kata cikgu ni banyak duit. Cikgu ni dia banyak duit sikit, dia kaya. Orang kata Scopus dia bayar. Scopus dia bayar. Last kali tak keluar pun dalam Scopus. Okey, so apa yang saya nak ajar, nak bagi tahu kat sini, kita hanya percaya dokumen tu, source bukti tu, punca dia adalah daripada Scopus tu sendiri. Okey, macam mana kita nak buktikan dalam Scopus tu sendiri? Yang pertama sekali kita boleh tengok, sekali lagi saya tunjuk, nampak yang ni asal. Okey, yang ni asal, klik button source ni. Klik button source ni. Okey, kat sini adalah jurnal-jurnal yang kita boleh download. Boleh search. Okey, kita boleh search dulu jurnal. Kalau nama jurnal tu ada kat sini, barulah dia adalah Scopus. Okey, sebagai contoh, saya tulis contoh. Okey, kalau nak bagi siapa-siapa nak tanya pun boleh, nak bagi contoh. Kalau dia dah ada jurnal dia, boleh tak nak tahu Scopus tak Scopus? Tulis. Boleh tulis kat chat soalan ke apa ke, nak suruh saya tulis search ke? Tak apa, tulis je. Nak tanya jurnal ni Scopus ke tak Scopus ke? Tanya, tulis je. Sebab saya kalau tanya saya duk tunjuk jurnal-jurnal saya je lah. Jurnal-jurnal yang familiar. Saya tak masuk ke jurnal-jurnal yang peserta-peserta nak tahu. Tulis nama jurnal, saya tulis search, kita tulis confirm. Dia ni Scopus ke tak Scopus? Okey, so kita search kat sini nama jurnal. Okey, dia keluar macam ni. So kita klik macam ni, kita tengok. Okey, kalau dia keluar macam ni, kita buka jurnal dia. Okey, so kalau dia keluar macam ni, Scopus dia cover dia 2014 sampai sekarang ni. So jurnal ni adalah jurnal Scopus. Barulah bila dia keluar perkataan macam ni, dia keluar information macam ni, barulah kita percaya, barulah kita submit. Okey, jangan percaya kat website. Saya dah kata jangan percaya kat website 100%. Bukan tak percaya, tapi menambahkan keyakinan kita benda ni ada dalam Scopus. Ada Scopus, ada benda ni. Okey? So boleh search, semua boleh search. Boleh search masing-masing type jurnal kat sini, lepas tu search. Klik title, lepas tu search Klik title kat sini ada banyak. Pilih title, lepas tu search nama jurnal masing-masing. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah macam mana doktor kami nak list Scopus. Ada tanya ke? Okey. Ni saya tak Cik Fakir Buding ni yang APN ni, kalau tanya saya APN tak payah hantarlah. Tak payah hantarlah. Saya tak berapa, kalau tanya saya cadangan saya tak berapa hantarlah.
Ada ke Encik Faridudin Mukhtar? Jurnal APN tak payah hantar lah. Ada banyak isu dan sebagainya. Tak payah hantar. Cari jurnal lain banyak lagi. Panjang cerita lah kalau saya nak cerita pasal yang predatory journal yang tengah duk discontinuous corpus, yang tu panjang cerita pula lah nak cerita. Tapi yang mana tulis saya kata tak payah hantar, cadangan saya tukar jurnal lain. Banyak lagi jurnal lain. Okey. Okey, kalau macam mana nak dapatkan list of Scopus? Saya nak dapatkan jumlah artikel Scopus. Okey. Scopus boleh download kat sini. Peserta nampak tak? Download Scopus source list. Klik yang ni. Okey, tak apa. Saya sign in dulu. Saya ada account, saya sign in lah. Okey, sign in je. Klik kat situ, dia akan keluarkan semua list jurnal yang diindeks oleh Scopus yang terkini. Okey, so percaya dekat listing tu sahaja. Tak ada lah percaya kat listing tu, percaya juga tempat lain pun supervisor ke apa. Tapi kalau tak kena dengan listing tu, jangan hantar. Download source title only. Okey, mana-mana pun boleh lah, mana-mana pun boleh. Dua-dua pun, ni cuma ada lebih pada metrik semua tu, yang nombor-nombor ni semua. Lagi panjang cerita pula, saya download yang ni. Yang ni yang Mac 2021. Okey, maksudnya yang terkini lah. Yang Mac, yang bulan 3 itu, yang 2021. Okey, yang Scopus yang terkini. So, dia akan keluarkan semua list Scopus. Kalau kat sini pun boleh nampak juga ni. Okey, ni semua list Scopus ni. Ni semua list Scopus ni. Okey, ada banyak beratus-ratus ribu lah. Semua list Scopus ni. So, tak ada masalah lah. Okey. Nanti bila dia siap download ni, ni download mungkin lama. Saya tunjuk yang dah siap tu. Dah siap lah. Okey, kita tunggu Ustaz. Tak apa, kita tunggu dia download lah. Tengok yang terkini lah. Sekejap lagi tunjuk yang lain. Tak kena pula dengan saya download ni. Okey, saya rasa 33 macam tu lah. Okey, so sementara tu ada soalan, saya boleh jawab dulu sementara saya download tu. Nak tanya pun boleh. Nak bagi jurnal yang mana pun boleh. Bagi tajuk, nak cari jurnal dia sesuai pun boleh. Siapa yang dah ada artikel, bagi tajuk, kita cari jurnal sesuai. Hari ni kita buat semua apa buat. Okey, nama kalau kena setkan nama family depends, tak jadi masalah. Betul-betul jika letak nama penuh macam kat Malaysia. Kita letak nama penuh macam kat Malaysia, Sahidatul. Kita letak nama penuh kat Malaysia, tapi Scopus automatic dia akan letak nama father kita kat depan. First name kita, second name dia tak kat depan, nama ayah. Masa kita bubuh tu memang kita bubuh nama kita betul, Wan Azani Mustafa. Tapi dia akan automatic, macam tiket flight lah. Kita bubuh nama kita tapi dekat tiket tu nama ayah kita dulu kat depan. Okey? Tak ada masalah. Orang pun tahu dia English time memang macam itulah. Okey, dah keluar dah. Saya sambung dulu sebelum ni. Okey. So, percaya dekat database Scopus yang ada kat sini. Okey, yang tu. Tapi tak menjawab lagi soalan tanya bayar tak bayar macam mana tu. Cuma saya nak tunjuk list sebab dah tanya tadi, saya nak tunjuk list. Okey, sekejap dia buka. Tu macam mana kalau tak ada email institution. Miss dulu macam pernah ada tapi tak pernah buka, yang tak ingat dah apa email tu. Tak boleh. Kalau Gmail, Yahoo tak boleh ya. Dia kena ada email institution. Walaupun student kan kita dapat email student, alliance institution apa-apa. Itu dapat. Okey. Kena dapat balik lah email tu. Saya tak tahulah. Kena minta dengan universiti balik lah. Betul macam mana tadi nak claim artikel kita punya. Cek ada pula dalam Scopus. Selama ni pakai Google Scholar je. Okey lah tu. Kita sign in account kita. Kita claim mergekan dengan account kita. Betul lah tu. Dah ada artikel kita tu. Cik Anwar Ishak ni. Okay, Cik Anwar betul lah tu. Dah ada nama baguslah. Dah ada tu paper kita lah. So klik account kita. Lepas tu merge dengan paper tu masuk dalam account kita. Masuk account kita. Apa beza e-book pula doktor? E-book ni e-book lah. Apa beza e-book? Maksudnya e-book dengan apa ni? Dengan book chapter ke? Yuzalinda. Apa beza e-book? Saya tak tahu apa beza e-book pula. Apa beza e-book dengan apa ni? Artikel kot doktor. Okey. Dengan teknikal. Artikel. Beza e-book dengan artikel maybe. Betul lah tu. Oh, dia sama-sama lah kot. Semua tu online apa semua juganya. Cuma e-book ni, e-book dia ada ISBN number tu lah. E-book ni dia tidak diwasik ataupun tidak berwasik, tidak dinilai oleh yang betul-betul pakar dalam bidang dia. Artikel ni dinilai dan diindeks. Okey, so e-book ni kadang-kadang kita menulis, so kita boleh buat sebagai e-book dah. Macam kita tulis apa kelebihan berpuasa contohnya. Apa tu kita buat sebagai e-book, itu tak masalah. Okey.
So, lagipun e-book ni kita boleh ambil source daripada sumber-sumber orang juga. Macam ambil daripada orang lain-lain, buat satu buku macam buku kita. Olah-olah sikit jadi macam e-book macam tu. Tapi artikel ni tak boleh, dia melalui proses-proses yang agak complicated lah sebelum dia diterbitkan, dipublish. So kita kena check tentative, kena ada penilai semua dan sebagainya lah. Ada, kalau nak, saya rasa banyak beza e-book dengan artikel ni. Kalau tanya e-book dengan book chapter tu mungkinlah boleh kecilkan sikit, tapi e-book dengan artikel ni banyak beza lah. Okay, so yang ni adalah list Scopus yang terkini iaitu dikeluarkan oleh Elsevier pada Mac 2020. Okay, so boleh tengok kat sini. Boleh tengok kat sini. Accepted artikel semua, discontinue artikel Mac, so semua boleh tengok kat sini lah. Kalau sebagai contohnya bidang kita, bidang education. Saya bidang education sebab saya dengar ada cikgu tadi. Saya tak tahu sebab tak bagi tahu maklumat saya tak tahulah yang saya dengar. Education. So kalau dia ada paper nak hantar ke education, klik saja education. So dia akan keluarlah education journal macam. Okay. Academy of Management Learning and Education. Ambil yang aktif. Okay. Tengok kat sini yang pertama sekali tolong ambil yang aktif. Yang inaktif jangan ambil. Yang inaktif dia dah discontinue daripada Scopus. Scopus dia ada penilaian dia. 4 bulan 15 kali dia akan menilai. Okay. Dia akan menilai. Kalau macam ni discontinue dah daripada Scopus ni. Ni macam discontinue ni. Telah dibuang daripada Scopus. Okay, ada tak? Okay, yang ni contohnya discontinue daripada Scopus. So tak payah hantarlah yang discontinue daripada Scopus ni. Yang ni accept by Scopus. Yang ni yang baru masuk dalam Scopus. Okay, baru terima masuk oleh Scopus. So boleh tengoklah macam-macam mana semua ni boleh tengok sendirilah. Cuma saya cerita sikit-sikit lah. Okay, yang ni baru di-index oleh by Scopus. Ada ke? Malaysia ada ke Malaysia? Education in Medical Journal. FED. Baru di-index oleh Universiti Sains Malaysia. Baru dapat Scopus ni. Lepas tu UUN. International Studies itu. November tahun lepas dapat Scopus. Okay, UUN dapat Scopus. Lepas tu penerbit penerbit UTM. Malaysia Journal of Fundamental and Applied Science. Oktober tahun lepas. Boleh hantarlah. Siapa-siapa yang ada banyaklah di Malaysia. Kalau tak aktif dia discontinue macam ni. Jangan ambil yang aktif. Bila ada kat sini dulu barulah hantar dan yakin dan percaya. Kalau tak ada kat sini, website tulislah macam-macam, supervisor kata macam-macam, kawan kata macam-macam, tolong jangan percaya 100%. Cek sendiri, tengok dengan mata sendiri, ada baru hantar. Okey, ada nak tanya? Okey, nak menjawab soalan tadi. Yang kata bayar tak bayar. Ada yang tanya saya tadi bayar tak bayar, peserta tanya. Bayar tak bayar dia tak ada dalam ni. Elsevier bayar tak bayar adalah bukan milik Scopus database. Bayar tak bayar kepada publisher tu sendiri. So dalam data Elsevier dia tak ada bagi tahu bayar ke tak bayar. Dia tahu tu jurnal, siapa yang publish, United States, tahun berapa, dia bagi tahu macam tu, dia skop. Sebab yang charge bayar bukan Scopus. Yang charge bayar adalah publisher tu. So nak tengok bayar tak bayar, bila kita pilih jurnal, kita kena pergi kat website itu, tengok artikel processing fee dia. Okey, tengok artikel processing fee dia. Macam saya, kalau saya boleh bagi contoh, macam saya hari ni, satu artikel saya diterima. Okey, ISI lah. Saya buat ISI lah. Saya ni fokus pada SI lah. Saya Scopus ni, saya ni dah sikit lah. Saya dah ni lah, move on kata. Lama dah saya tulis Scopus, saya naik lebih, saya buat SI lah, berimpact lah. Macam kemarin, satu artikel saya di-accept. Contohnya yang ni. Okey. Artikel dia accept kemarin satu SI, so dia ada charge dia. Ni. Okey, charge dia dah tulis sini. So charge dia 1000. Dia panggil bila charge dia panggil artikel processing fee. Okey, artikel processing fee. Dan ni kemarin baru accept. So bila dia kata artikel macam ni kena bayar. So bila kita bayar barulah dia akan publish artikel kita. Tapi kalau tanya dalam Scopus dia tak ada tulis, melainkan dekat website tu sendiri. Contohnya saya buka Sains Malaysiana. Kalau kat Malaysia, kalau nak siapa-siapa nak baru mencuba, kita ada Sains Malaysiana dekat UKM. Okey. Sains Malaysiana pun dia dah tulis dah kat situ, dia tulis kena bayar sebanyak 1,500. So bila kadang-kadang kalau bayar ni dia tulis kat website tu sendiri. Dekat Scopus kita tak boleh tengok Okey. Pula.
Kita boleh tengoklah Sains Malaysiana. Okey, ada soalan tak nak tanya lagi? Sains Assalamualaikum doktor. Malaysiana. Salam Tullah, ya. Doktor nak tanya, kalau macam contohnya kita dalam proses untuk buat research proposal kan, jadi untuk publish ni kita kata dalam kita boleh buat conceptual paper lah doktor ya, betul ke? Boleh. Review paper lah, konsep paper. Cikgu buat bidang apa? Social science ke? Ya betul, social science doktor. Hello? Ya betul, social science doktor. Social science. Social science dia suka panggil konsep paper. Saya kalau orang panggil konsep paper, saya tahu dah ni mesti social science ni. Sebab saya banyak dengar macam tu kan, jadi saya pun terikut lah macam tu. Betul. Kami dalam bidang sains teknologi, kami artikel kami panggil. Okey. Alright. Okey doktor, Sama, thank you. kalau macam ni, kalau macam ni dia 1,500 Sains Malaysiana. Okey, 1,500 Sains Malaysiana. Okey, tadi cikgu ada tanya nak buat konsep paper. Memang betul cikgu. Untuk semester pertama buat konsep paper. Tapi walaupun kita buat konsep paper ke, review paper ke, fundamental paper ke, kita kena jangan dengar mitos kata review paper, konsep paper ni kena hantar dekat proceeding saja. Kena hantar dekat yang tak index sebab tak ada data. Saya selalu dengar orang kata macam tu. Kadang-kadang social science ni dia suka cakap macam tu lah. Oh, sebab tak ada data, tak boleh nak hantar dekat high impact. Jangan duk percaya. Saya tunjuk buktinya, student master saya buat review paper sahaja. Okey, tapi boleh hantar dekat ISI. Dekat Sains Malaysiana sendiri ada satu. Saya tunjuk. Betul-betul kat Sains Malaysiana ada. Saya buka teruslah. Ada 2-3 student saya buat. Walaupun review paper tapi boleh hantar dekat dekat impact factor. Dia ni impact factor dia ISI impact factor dia 0.6. Okey, impact factor dia. So high impact lah ni. Okey. Kat mana? Bulan 7 saya rasa. Okey. Cikgu nak buat konsep paper, buat elok-elok, hantar kat high impact terus. Bagi nampak wow factor sikit. Jangan duk main lekeh-lekeh. Orang duk kata kita lekeh-lekeh. Kita tulis kat high impact terus. Okey ni. Macam nak buka. Ni. Ni paper saya dengan student saya. Nampak tak? Knowledge of human. Review ni. Kalau cikgu nak buat konsep, cikgu suka konsep. Ikut cikgu lah. Ni nama saya. Okey. Nama saya, ni student saya. Walaupun konsep paper tapi dapat tembus juga untuk dapat ISI. Bukan setakat Scopus tapi lagi tinggi lagi dapat WOS, ISI, impact factor. Okey, nampak tak? Walaupun sebagai review paper. So jangan duk dengar dayus-dayus yang kata mitos-mitos yang nak buat konsep paper kena hantar dekat proceeding, kena hantar nak index. Jangan. Cikgu buat bagi elok sikit, polish sikit bagi elok. Walaupun review tak ada data, sama juga konsep paper cikgu tak ada data tapi boleh publish. Okey, yang satu lagi saya tunjuk. Yang ni publish bulan 3 itu. Okey. Bulan 3 itu. So jangan takut untuk buat konsep paper untuk kita publish kat high impact. Saya nak tunjuk cara penulisan pun sebab saya dah buat juga lah kelas macam itu sikit tapi ni macam 1.5 jam. Ada saya buat kelas dengan MPWF. Nanti MPWF tu bagi tahu lah. Yang satu hari saya akan ajar macam mana nak tulis daripada title sampai habis. Okey. Tapi yang ni macam kejap tak ada lah. Okey, kalau macam ni tahun lepas. Okey. Yang ni konsep paper juga cikgu. So cikgu boleh tengok ni atas sekali. Tengok orang dah download paper saya 701. Orang dah view 1060 dah view paper saya. Konsep paper cuma saya buat narrative review, classification macam tu. Tak ada data saya, baca hak orang saja dah saya buat. Okey, ada lagi yang baru dah accept tapi tak publish lagi. Tapi dah accept dah. Okey. Dah accept dah analisis tu. Review analisis. Yang tu onkologi. Betul yang ni juga saya rasa. Tetap. Lupa dah. Saya punya. Ni. Banyak juga saya menulis tak ingat pula. Ni tahun 2021. Tadi hujung tahun ni nucleus detection review analysis. So lepas ni kepada tahun 1, yang ni impact factor dia impact factor dia 0.2. Okeylah 0.2. Student impact factor juga asalkan WS. Universiti kita tak consider siapa-siapa belajar pun dia tak ada dalam kelaikan dia nak impact factor berapa-berapa. Cuma dia kata diindex oleh high impact ataupun WOS, Web of Science. So berapa impact factor tu tak kira dah. Yang penting WOS ataupun Scopus. Yang tu je. Okey, yang ni WS So ISI, impact factor 0.2. Okeylah student master dapat impact juga.
dapat ASI je. Daripada Scopus dapat ASI. Okey, so nampak cikgu 2-3 benda saya tunjuk walaupun cikgu nak buat konsep paper, tolong hantar saya banyak buat konsep paper dan sebagainya, ada 2-30 konsep paper. Tapi saya tunjuk ni yang latest lah. Untuk cikgu tengok, cikgu boleh baca. Dan saya nampak most view ni, tengok tak? Kalau nampak kat journal ni, journal high impact ni, most view paper saya duduk nombor 2 lah ni. Dengan orang download paper saya 701 orang download paper. Paper saya tahun lepas, hujung tahun lepas 701. So maksudnya paper-paper macam ni, review ni, konsep paper ni orang ramai berminat untuk baca. Okey, orang ramai berminat untuk baca dan orang ramai untuk tengok paper-paper macam ni. So buatlah paper macam ni. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan Saya kena cepat lagi. Okey, so boleh download paper kat sini, boleh tengok list Scopus dan boleh hantar, tak ada masalah. Ada soalan boleh tanya. Saya banyak jurnal design. Doktor boleh ke bagi prosedur static untuk hantar dan public artikel? First time ni. Boleh hantar artikel. Okey, maklum. E-book dengan artikel. Okey, nak minta semak indeks letak Journal of Design plus view paper saya, tapi tumpang ke one lah. Macam mana Oh tak, Doktor nak minta semak. Nak tengok semak, tapi kalau tak apa, kalau tak ada tak apa. Journal of Design plus view. Macam mana Journal of Design ada plus kat tengah tu? Itu tak, itu memang jurnal dia. UKM punya jurnal. Saya nak tahulah tu Scopus ke tak, tu je lah. Cuba cek dalam yang saya list tadi ada tak ada dia. Saya tu tak ada kot. Tu rasanya tak ada. First time saya dengar jurnal ada tambah kat tengah. Biasanya tulis N lah. N kan ni? Tapi memang saya ambil daripada tu memang plus lah. Okey, tak apalah. Nanti kita cek. Okey. Doktor, ada apa-apa nasihat tak untuk penulisan jurnal based on pilot? Sama juga. Ni Asraf ni apa pilot study social science ke science teknologi ni? Orang social science juga ke? Doktor, ya, social science, human resource. Social science suka panggil konsep paper, pilot study, betul tak? Betul. Sama je, tak ada masalah. Adakah penerbitan based on pilot study berbeza dengan penerbitan? Tak ada berbeza. Kita juga layak untuk terbit kat mana-mana kita suka. Macam tu konsep saya. Sebab kalau kita buat pilot study ke konsep paper ke review paper ke, dia lebih senang sebab tak perlukan data. Okey, so kita tak perlukan data. Yang tu saya kata mustahil kalau kata tak boleh nak menulis. Walaupun kita kat bilik, kita tulis sahaja konsep paper, kita tulis sahaja apa kita study, baca, so kita boleh publish. Jangan nak tunggu data baru nak publish. Tu adalah mitos lah. So tulis pilot study, tulis bagi elok, ada cara-cara dia, nampak macam kemas, elok, BI elok, hantar sahaja. Hantar dekat, saya dah tunjuk bukti tadi, saya pun boleh hantar dekat impact juga. Walaupun paper tak ada data, cuma buat review, so boleh hantar juga. So jangan takut untuk hantar. Doktor, macam mana nak tengok jurnal tu mudah accept dia? Boleh dengan kuatan yang bagus Q1, Q2, Q3 atau mulakan dulu dengan Q4. Okey. Saya tak apalah, saya menjawab soalan dulu. Saya tanya soalan, saya menjawab sebelum saya nak pergi ke slide saya, sebab kita semua ni ada pertanyaan masing-masing. Saya menjawab soalan. Slide pun saya dah bagi so boleh tengoklah. Okey, so apa nak buat, macam mana nak tengok kuartil? Okey, so nak tengok kuartil WS kita tak boleh. Sebabnya kebanyakan universiti dia tak access Thomson Reuters, dia tak beli, dia tak access. So saya tak boleh tengok. Tapi kalau tanya kuartil untuk Scopus, saya boleh tunjuk. Boleh Pak Budin, kita tunjuk data untuk Scopus Tapi data untuk WS saya ada. Saya ada pun untuk main kawan-kawan lah kita dalam bidang macam ni. Okey, saya tunjuk data daripada WS dululah. Sebab saya tak tahu dia minta QQ ni daripada Scopus ke daripada ni. Pak Budin, Mokhtar minta QQ ni daripada Scopus ataupun QQ daripada WOS? Ataupun dua-dua. Cuma saya nak maklum kat sini, Q adalah berbeza Okey, Q berbeza. Kena pastikan universiti tu nak Q daripada mana. Kalau dia kata at least satu jurnal Q1, Q tu daripada mana? Q daripada Scopus ataupun Q daripada WS. Scopus adalah milik Elsevier yang berpengkalan dekat Netherlands, Belanda. Scopus milik Elsevier. WS adalah milik Thomson Reuters yang berpengkalan dekat England, dekat UK. Okey? Dia lain-lain. Satu dekat WS, Web of Science, dia ada kira kuartil dia, Q dia. Scopus Elsevier dia ada Q dia juga. So kalau nampak Q1 di Scopus, belum tentu Q1 di WS. Kadang-kadang yang terjadi, kalau Q dia kadang-kadang terjadi WS ni dia agak straight sikit. Kalau dia Q4, mungkin di Scopus dia Q3.
Mungkin. Okey. Tapi saya cuma boleh tunjuk yang dekat Scopus, sebab kita tak boleh nak access tuan-tuan berita. Universiti tak beli dah. Yang beli saya ingatnya USM, UA, yang tu dia ada account. Kita universiti lain tak ada account sebab dia mahal sangat. Saya beli. Okey, untuk dapatkan data Q daripada Scopus, tapi saya rasa untuk study master dengan PhD ni dia data Q daripada Scopus. Ni saya rasa lah. Boleh buka Simago. Okey, boleh buka Simago. Okey, boleh buka Simago, type ni nak tunjuk, saya tunjuk kat Malaysia dulu saya tunjuk kat Malaysia. Nanti boleh buat sendirilah nak kat mana-mana. Okey, sebab kita kan Malaysia, saya tunjuk kat Malaysia lah. Okey, so saya type ni, saya pilih Malaysia. Okey, so tengok kat sini. Nampak tak? Ni semua jurnal Malaysia sebab kita kan baru nak menulis. Betul tak? Baru nak menulis kita sokong jugalah produk Malaysia. Konon-kononnya lah. Ikutlah. Okey, so saya type Malaysia kat sini. So pilih yang ni adalah kuartal. So Q2. So pilihlah bidang kita bidang apa. Contohnya tadi ada cikgu. Cikgu bidang education. Cikgu nak hantar ke kuartal berapa cikgu? Saya tak tahulah. Cikgu ada ke cikgu? Education. Okey, bidang education. Okey, nak hantar ke kat Malaysia kita ada education kuartal 2 je. Malaysia Journal of Learning. Kuartal 1 kita tak ada. Okey, kalau bidang education kita ada kat kuartal 2 saja Malaysia Journal of Learning Instruction. So cikgu boleh hantar ke Q2 ya kalau nak hantar ke Malaysia. Okey. Yang ni Q4, Q3. Q4 tak maulah. Tadi peserta tanya macam mana? Doktor yang bagus kuartal Q1 dengan kuartal yang bagus. Bagus Q1 lah. Q2, Q3. Betul yang bagus. Cuma bidang apa bidang? Saya tak tahu bidang apa soalan. So saya klik semua dah senang. Semua bidang. Okey, so boleh tengok. Pilihlah ada jurnal apa ni. Okey. So kalau nak download data ni semua boleh download kat sini. Q1 boleh tengok Q1. Okey, ni Q4, Q3, Q2, Q1 kat bawah Okey. Q1 next lagi. Ada tak Q1? Okey. Ni Q1 ada juga ni. Boleh tengoklah. Ni ada Q1 ni, Gemar of Online Language Study. Dia Q1. Linguistic Literature. Siapa yang cikgu education tadi boleh juga ni. So Q1. So boleh hantarlah. Okey, boleh nampak tak? Buka kat Simago ke perlu tunjuk sekali lagi Kalau saya cepat bagi tahu Kalau saya cepat sekejap nak cari tak jumpa. Okey, klik kat Simago, tengok kat Malaysia. Kalau tak mau Malaysia pun okey je. Klik all region. Okey, pilih bidang education. Okey, education. Okey, pilih bidang education. Okey, so boleh tengoklah. Ni bukan kata kat Malaysia, ni semualah. Okey, boleh Ada soalan? Saya buka untuk soalan. Saya tengok ni. Boleh tengok kiri. Assalamualaikum doktor. Maaf kalau soalan ni dah diceritakan. Saya ada hal sikit tadi. Saya nak tanya. Katakan kita baru nak apply sambung belajar. Kalau kita nak apply untuk letak syarat kena publish artikel untuk web, bolehkah kita tulis dah submit paper artikel dalam status student? Okey, kalau bagus soalan ni. FF. Nama FF. Saya tak tahulah siapa-siapa FF. Okey, boleh publish artikel, tulis artikel sebelum kita daftar masuk boleh. Tetapi make sure publish selepas kita daftar sebagai pelajar. Artikel hanya dikira selepas kita daftar daripada pelajar. Contohnya, macam student saya juga tadilah. Contoh sebab dia masa dia mohon tu nak dapat proses, nak dapat application semua, nak daftar dia lambat. Saya dah start dia tulis artikel. Okey, so dia dah tulis artikel tapi alhamdulillah bila dia sambung bulan 10 tahun lepas, artikel dia publish bulan 11. So maksudnya artikel dia dikira dalam dia punya study dia. Okey, tulis hantar tak kira. Bila tarikh publish tu dikira. Tulis tarikh dia publish tu dikira. So make sure publish dalam masa kita dah daftar sebagai pelajar. Tulis, submit, belum student, okey. Publish kena student. Kalau tak student kita rugi dia sebab dia tak count kita dalam study. Okey, boleh faham FF Lam Yanun. Boleh Okey. Boleh ke doktor macam saya student master by research tapi belum PD buat konsep paper? Boleh, buat konsep paper bila-bila pun boleh. Cuma kalau kita sebagai seorang pelajar untuk buat konsep paper digalakkan untuk semester pertama. Sebab semester kedua, ketiga tu, semester pertama kita buat konsep paper adalah untuk kita dapat research gap, dapat knowledge daripada konsep paper tu. So sebab orang tak buat dah konsep paper bila kita nak habis belajar. Tahu tahun kedua, tahun ketiga baru nak buat konsep paper. Orang tak buat dah. Tu orang kata pelik pula. Mabuk ke apa? Orang tak buat.
Konsep paper buat untuk semester pertama ataupun tahun pertama supaya kat situ kita dapat knowledge of study apa, gap apa, problem statement apa daripada konsep of paper. Saya tak suka kita cuma baca tapi tak buat paper. Kita dah baca artikel, kita dah dapat gap of study, kita dapat problem statement kat mana tapi kita tak tulis pun. Kita dah contoh-contoh atas kertas je. Contoh-contoh atas kertas. Kadang-kadang pelajar perempuan lah suka dah. Contoh-contoh semua contoh atas kertas. Why not contoh dalam Microsoft Word dan publish? Tulis dalam Microsoft Word dan publish. Benda-benda macam ni. Okey? Betul. Scopus. Saya dah okey. Soalan? Boleh tak bagi satu link contoh kertas konsep paper yang doktor dah tulis tu? Mungkin boleh jadi rujukan kami lah cara nak tulis tu. Boleh. Banyak pun boleh. Boleh tengok dalam Scopus saya. Kalau nak download boleh tengok kat sini. Tak apa. Nanti saya bagi. Okey. Bagi Sebab link ni semua boleh. Kalau nak tengok cuma yang ni, kalau tadi nak tengok nak satu dua je. Okey, saya bagi link. Tapi kalau nak tengok banyak boleh, tak ada masalah. Okey, buka kat sini Scopus. Okey. Okey. Saya ada 230. Tapi dia lah nak bagi semua macam banyak pula link dah. Okey, cuma saya tunjuk kat sini. Okey, saya tunjuk kat sini saya ada 200 paper. Kita boleh tengok berapa banyak review paper ataupun konsep paper yang saya buat. Nanti joinlah Bengkel Sari yang PWF buat. Kita tulis review paper saja ni. Nak analisis review paper ni banyak nak analisis ke, without analisis ke, just menarratif je, baca-baca macam tu ke, tu ada banyak. So nanti kita boleh tengok. Okey, mantap keluar Okey, so contoh macam ni kita tengok ni saya punya ni. Okey, kita nampak. So saya type review paper. Okey. Saya ada lebih kurang 19 review paper saja. Yang di-index by Scopus ni review. So kalau nak tengok yang simple boleh tengok dekat confirm paper. Yang ni yang simple sikit lah macam 7-8 page. Yang ni tak berapa complicated. Ni kalau artikel dia agak complicated. Tapi tak apalah sebab tadi minta untuk artikel saya bagi yang latest lah. Okey, saya buka site, saya bagi Yang ni yang UKM. Okey, yang ni yang UKM macam mana nak ambil ni? Saya bagi link ni lah. Saya bagi link. Nampak ni paper saya ni. Yang tulis review ni. So yang ni link daripada UKM. Saya share kat sini lah sebab tadi kan minta link kan. Okey. Lepas tu ni onkologi. Okey, mana tadi? Okey. Okey. Nanti download je sebab ni open access. Open access. Download saja. Okey. Boleh join bengkel. Betul. Banyak bengkel. Saya nak cerita banyak. Panjang nak cerita. Kalau nak suruh saya bercakap, sehari tak habis saya bercakap. Tanya. Okey. Dua tu boleh ke? Mana yang bertanya tadi Mana tadi? Saya kadang-kadang tak ingat juga apa. Zahir. Okey. Zahir, Cik Zahir Okey, satu lagi kat mana tadi Kalau nak tengok banyak-banyak boleh tengok dalam Scopus tu lah. Lepas tu boleh check yang mana berkenan. Okey. Saya dah bagi link ni, 3 link yang paper, konsep paper. Ataupun tadi tanya pilot study, tu sama je sebenarnya. Cuma kita bidang kadang-kadang panggil lain-lain macam-macam. Okey. Saya boleh yang nak tanya boleh tanya. Cik Zahir boleh tak saya bagi 3 tu? Kalau tak cukup nanti boleh tengok dalam Scopus saya lah. Boleh ke doktor? Macam saya student. Boleh. Sebelum PD buat konsep paper. Boleh. Dia lagi bagus sebelum PD tu kita dah ada paper. Itu lagi bagus. Kita masa kita nak pergi PD ni, kita nak pergi present. Saya selalu dah jadi panel enggak untuk sudah master PhD ni. Masa kita nak pergi PD ni, proposal defense ni, bila kita present cakap dia, oh ni saya dah study, saya dah publish artikel ni dekat H-index, dekat impact factor. Orang dah student boleh publish dekat impact factor. Staff mengajar pun, lecturer pun nak publish satu pun setahun susah. Ni kalau student boleh publish dekat high impact sebelum habis belajar, okey sangat dah lah. Tak ada nak kata apa dah, memang okey lah. Student, cuba tanya supervisor masing-masing berapa banyak dia publish setahun high impact. Cuba tanya masing-masing. Sama je mana-mana pun. Nak tulis 1-2 pun setahun pun dah macam-macam lah. Tak apalah, terbuat tanyalah. Saya sokong. Saya setuju kalau kata saya Datu nak tulis paper sebelum PD, saya sokong sangat-sangat. Tolong masuk paper kita tu dalam slide masa nak PD. Bagi dia adalah satu tonik sebagai one factor untuk kita masa kita defend, kita dah ada paper. Okey, jangan tak masuk. Jangan tak bagi tahu panel. Bagi tahu panel. Cerita-cerita, okey, semua ni saya dah publish kat sini. Ni impact factor berapa cerita semua.
bagi dia nampak sikit yang kita ni hebat. Lagi elok perfect dulu atau publish jurnal tu? Oh, macam mana nak jawab? Kalau saya ni saya tengok, kalau jurnal tu saya nak hantar ke SI, saya hantar untuk proofreading dulu. Kalau saya tak confident lah BI, saya pun tak pandai BI, saya tak pandai. Okey, tapi kalau hantar untuk proceeding, untuk jurnal-jurnal Scopus ni, saya kadang-kadang saya buat berani mati, saya hantar je walaupun it's a macam tu. Tapi kalau macam high impact journal, macam kemarin yang saya accept tu pun dia suggest bila saya hantar, dia suruh hantar kepada proofreading. Saya pun hantar. Okey, saya hantar. Nak tanya dulu tak dulu tu, kadang-kadang kita tak ada duit nak bayar. Dan kadang-kadang kalau kita hantar pun belum tentu dia nak accept. So tengoklah kalau nak hantar proceeding saya rasa tak perlulah kot. Tapi kalau ada duit lebih, silakan hantar. Itu cadangan saya. Tapi kalau nak hantar SI journal, overseas lah kat mana-mana, saya better kita buat proofreading dulu. Habiskan bajet kita dalam 100-150 kita hantar. Salah doktor, ada buat bengkel penulisan jurnal tak? Ada bengkel penulisan jurnal. Memang selalu ada. Saya tiap-tiap bulan ada bengkel penulisan jurnal. Boleh tengok kat Facebook saya ataupun dengan MPWF pun ada. MPWF nanti bagi tahu bila bengkel kita, next bengkel kita. Peserta ada nak join. Bengkel saya penulisan jurnal sehari. So saya memang akan ajar detail. Ni asas je. Saya dapat maklum ni asas je bulan puasanya. Sepatutnya ada MPWF bagi tahu saya bengkel kita sehari bulan puasa ni. Tapi saya kata tak laratlah sehari. Tapi bengkel saya tu lagilah informatif. Boleh tanyalah siapa-siapa yang pernah join bengkel saya sebab saya akan ajar daripada tulis title sampai semua. Dia pakai face bank, semua saya akan ajar. Nantilah kita belajar. Panjang pula nak cerita. Salah doktor, ada bengkel? Ada. Okey doktor. Okey, faham doktor. Kena join bengkel doktor nanti ni banyak info. Banyak saya nak cakap pun banyak. Tu yang saya boleh cakap. So memang nak tanya. Nak join. Tolong join. MPWF nanti tolong bagi tahu peserta next bengkel kita bila. Okey. So saya dah tunjuk Scopus. Okey, akaun ketiga kena ada, dia panggil social media ataupun saya boleh katakan BusinessGate. Okey, tadi baru 2 akaun. So BusinessGate pun kena ada. Okey. BusinessGate ni daripada sinilah kita nak pantau orang nak tengok performa kita. Kalau kita ada sebarang pertanyaan ke apa ke, orang akan tanya kita melalui BusinessGate ni lah orang akan tanya kita. Okey, orang akan tanya kita melalui BusinessGate ni. So kita kena ada, kita bergambar kita. Ni macam Facebook lah. Tapi dia panggil Facebook Academic. So Facebook Academic. So boleh tengoklah sini paper-paper kita semua ada. Sini dia lebih kepada dua hala, two way communication. Maknanya orang boleh tanya kita, kita pun boleh tanya orang. Kita minta paper dia ke, kita nak minta coding dia ke, boleh kat sini. Okey, sebab dia macam social media lah. Okey, so impact saya 25.79 lah. Okey, boleh tengok. So paper juga akan dimasuk automatik ke dalam ni. Okey, paper dalam ni pun akan masuk juga. Dia akan masuk. Macam saya ada 186 artikel dalam ni. Okey, 186 artikel. So dia akan masuk lah. Dia akan masuk paper, boleh baca. Lepas tu nak komen. Kalau siapa nak komen, dia komen lah. Kalau saya nak jawab, saya jawab. Tak mau jawab, saya jawab. Kalau saya nak komen paper orang, saya komen lah juga. Macam tu lah. Dia lebih kepada social media lah. Nak komen-komen, nak tanya. Tu kena ada BusinessGate juga. Okey? Kena ada BusinessGate juga. Nama sama. Nama saya sama je saja. Boleh search lah BusinessGate saya. Nama sama, boleh tengok paper saya. So tak ada masalah lah. Okey? Yang tu 3 akaun kena ada. Okay, saya dah cerita 3 akaun yang kena ada. So kena ada Google Scholar, kena ada Scopus dan kena ada BusinessGate sebagai social media. Ada banyak lagi akaun saya nak ceritanya. Ada Pablong lah, apa lah, bos lah. Yang tu banyak tapi untuk kita yearly study, for starting study, so at least kita ada 3 akaun lah. So kena ada lah satu BusinessGate, Scopus untuk orang pantau kita dan Google Scholar. Supaya bila orang type nama kita tu automatik akan keluar lah apa maklumat-maklumat pasal kita. Okay. Saya sambung sikit lagi saya punya yang ni WS. Kalau tanya tadi, WS ni yang mana ada impact factor tu. Dia ada kuartal kat tepi ni. Ini WS data dia. Okey. Okey, saya sambung lagi. Okey, nampak So nak publish kat mana? Kalau kata universiti tu minta jurnal, hantarlah kat jurnal. Kalau tak minta untuk starting point kita boleh hantar kat proceeding. Okey. So macam mana nak tulis proceeding paper? Kita ada 5-6 page, kita ada 5 hingga ke 10 page, ada 3 figure, ada 15 citation pun dah okey dah. Okay, so tak perlu. Kalau kita rasa kita boleh tulis banyak, so why not kita terus hantar kepada jurnal. Okay. Akademik, biasanya kalau kita hantar proceeding kita kena bayar lah sikit kadang-kadang. Tapi sekarang ni ambil lah peluang sebab learning ni fee murah sebab orang semua buat online. Okay, fee kadang-kadang 400-500. So kita boleh hantar dan kita boleh buat online. Saya akan buat event, satu event saya kat Kelantan. Kat Kelantan akan publish dekat Scopus AIP. So saya akan buat secara fizikal kalau boleh lah. Sekejap lagi lah, last kali lah nak share pun. Sekejap lagi share sini. Marah kat organizer pula. Okay, sekejap lagi saya akan share link. Siapa berminat boleh hantar. Saya sebagai chairman lah.
Untuk event tu saya sebagai chairman, so boleh hantar. Kalau mahal, bagi tahu saya. Kita bagi diskaun. Tak ada masalah. Okay. So biasanya kita kena bayar lah sikit sebab kami pun kena bayar untuk publish dekat kepada publisher lah. Kita kena bayar kat publisher. Tapi sekarang tak mahal. Dulu 1,000 ke atas. Sekarang ni 700-800 pun dapat dah. Okay, yang online lah. Online biasanya 600-700 dah dapat online. Kalau kita nak pergi fizikal, kalau fizikal macam mana kita nak pergi ke hotel, nak pergi betang ke hotel, kadang-kadang dia sampai 1,900 lah. Mana 900 ataupun 1,000 lah sebab kita kena costing hotel dan sebagainya. Okay. So kita boleh publish lah kat mana-mana. Once kita ada artikel, kita boleh publish kat jurnal ataupun proceeding, tak ada masalah. So kita boleh check lah. Sekarang ni banyak lah kita dapat email untuk publish sebagainya. So boleh tengok lah. Cuma make sure pastikan dia semua Scopus Okay. Yang ni publisher yang besar kat Malaysia, bukan kat Malaysia, kat dunia kita kena kenal lah. Elsevier, Willis, Sage, Springer, Nature, Hindawi semua tu. Ni adalah publisher yang besar-besar lah. So kalau kata Elsevier pun dia kata dia besar lah. Elsevier dia besar. Elsevier, Scopus milik Elsevier Scopus milik Elsevier. Okay, so yang ni adalah index journal. So apa ranking kita? So kalau kita ada paper kita, kalau sebagai master PhD ataupun siapa-siapa peserta ni, saya cadang untuk kita main 2 ke atas ni sahaja. Sama ada Scopus, paling tidak pun Scopus ataupun lagi tinggi ISI. Information Scientific Institute. Institute Scientific Information. Institute Scientific Information, ISI. Okay, yang ada impact factor. ISI ni ada impact factor ISI ada impact factor. Okay, so kita main 2 ni saja. Yang kita consider sebagai high impact lah. Impact factor sini, index ni. Okay, 2 ni. DOJ Google Scholar ni kita panggil dia ni night index. Okay. Okay, Research University Dissertation Data Supply is Scopus and Website. 2 ni lah, 2 ni saja. So, kalau kita rasa paper kita tu sedar-sedar, boleh hantar kat Scopus. Kalau kita rasa paper kita tu wow factor, cuba hantar kepada ISI. So, tak ada masalah. Okay, ni contoh-contohnya. Contoh-contohnya saya tak ada nak buka lah. Contohnya, tapi kena ingat bukan semua Scopus adalah WS. Bukan semua WS adalah Scopus. Ada juga WS dia sekali dengan Scopus. Okay, so kena check masing-masing. Macam ni saya tulis dah. Kalau jurnal UKM, nama dia Gemar, dia juga Web of Science. Tapi dia tak ada ISI. Dia cuma SK, Imaging. Okay, dia WS dan Scopus. Yang ni jurnal teknologi dekat UTM. Okay, dia juga. Kalau yang ni dia tak ada Scopus, tapi dia WS saja SK. Okey, SK ni dia tak ada, dia bukan ISI, dia tak ada impact factor. WS dia ada 6 indexing. WS adalah Web of Science. Di bawah WS ada 6 indexing. Index dia. So dia ada ISI, ada SK, ada banyaklah Science, Social Science semua dia ada. Kalau SK ni dia tak ada impact factor. Okey, tapi bila kita nak buat high impact, kita kena ada yang ada impact factor. Okay, yang saya tunjuk tadi ada impact factor lah yang saya tadi. Okay. So kalau yang ni dia ada dekat UKM, ada UKM. Ni sebagai contoh. Nanti boleh buka lah link ni. Kalau Scopus, yang ni Scopus without WOS. So ada kat UKM, ada kat Akademi Baru ni. UKM Jeng nama dia. So boleh tengok lah. Okay. Ada nak tanya ke? So kena beza lah. Kena tahu bila kita tulis paper, tahu nak hantar ke mana. Ataupun apa target kita. Okey, kita tulis paper, target kita nak dapat Scopus. Ataupun target kita dapat WS saja. Ataupun target kita nak dapat WS dan Scopus. Ataupun paper kita nak Scopus saja. So kena ada target lah. So daripada situ lah kita boleh search jurnal-jurnal mana yang di-index. Okey, tanya universiti masing-masing dia nak apa. Okey, so yang ni Web of Science. Web of Science WS lah. Ya, by Thomson Reuters tadi saya dah cerita dekat bilang UK semua tu. So cuma kita tak ada data lah. Yang ni cara nak kira impact factor. Kalau bila once kita cakap pasal high impact, so kita nak buat impact factor, ni cara nak kira dia. Saya tak tunjuklah cara nak kiranya, tak payah belajar lah. Cuma dapat saja nilai impact factor tu berapa. Nak belajar panjang pula. Ni belajar nak menulis je dulu. Okay. So ni jurnal ranking yang paling tinggi. Tadi saya dah tunjuk contoh, saya tak tunjuk. Yang ni impact factor lah, Q1 macam mana. Kita duk dengar orang cakap Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi cara nak dapat, cara mereka kira Q tu macam mana. Okay, cara mereka kira. So mereka adalah cara kira macam mana 25% ni semua. Tak apalah, yang tu boleh baca lah. Saya tak cerita lah macam biar bagi depa je kira yang ni. Cuma kita tengok data tu berapa impact factor dia, berapa Q. Kita tengok je lah. Kita tak payah kira lah, bagi depa yang kira. Okay, so kita ada Scopus. Scopus di index by journal, by Elsevier. Boleh tengok lah English Scopus. Okay, so yang ni saya nak explain sikit. Okay, once kita ada artikel, bila kita ada artikel, kita duduk kat sini. Okay, bila kita duduk kat sini, kita boleh ada 2 pilihan. Sama ada nak hantar kepada proceeding ataupun nak hantar kepada journal. Okey. Bila kita hantar ke proceeding, dia timeline. Dia ada masa dia cepat.
Okey, masa dia cepat tapi make sure proceeding kita di-index oleh Scopus. Index kat sini. Okey, nampak So flow dia satu pergi sini, pergi kat proceeding confirm ni. So index by Scopus. Masa dia cepat tapi kena keluarkan kos sikit. Yang keduanya kita ada artikel, kita submit kepada journal. Journal kita tak tahu sampai bila dia nak accept, sampai bila dia nak reject. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Sebab dia tak ada timeline. Dia tak ada masa. So journal ni pun kita nak berindeks lah. Kita hantar journal kat index sama ada Scopus ataupun WS. Jangan hantar journal yang tak index. Okay, so journal. Cara ketiga adalah daripada artikel kita hantar kepada confirm ni, kepada event. So daripada event ni, mereka akan publish kepada journal. Contoh event saya kat Kelantan, dia akan, satu event saya tu dia publish kat journal. Satu event dia akan publish kat sini. Saya buat 2 event serentak. Satu dia publish kat sini, yang mana satu lagi dia publish ke journal tu. Okey, pada journal tu. So ambil jalan ketiga, artikel hantar ke sini sebab keluarkan kos sikit, sebab dia cepat dan dia submit kepada journal. So artikel kita di-consider sebagai journal yang berindeks by Scopus. Okey, boleh faham tak faham nanti dia tanya. Okey, so manuskrip ni ada banyak jenis lah. Ada confirm paper, ada research paper, review paper. Yang merah ni yang biasa kita buat. Ada confirm paper ni, proceeding paper, research paper, review paper, ataupun concept paper, ataupun pilot study, semua kita panggil kat sini lah. Review paper ni. Short communication janganlah kita buat. Technical note pun jangan, komen pun janganlah kita buat. Kita yang merah ni kita familiar untuk buat lah. Okey, research artikel biasanya kita tulis agak, biasanya kita panjang sikit lah. Untuk kita hantar kepada research artikel ni, 8 hingga 15 page. Dengan ada 5 figure, at least citation kita ada 25 citation. Okay, citation ni pakailah EndNote ke Mendeley ke. Kalau saya expert in Mendeley. Okay, so kita buat research article, kalau kita boleh menulis sampai 10 page ke atas, cadangan saya kita hantar kepada journal. Kalau less than 10 pages, kita boleh hantar kepada proceeding. Ataupun boleh juga nak tengah journal. Tapi cadangan saya kalau saya menulis, saya boleh menulis, ataupun student saya menulis, lebih kepada 12-13 ke atas, saya target saya untuk journal. First saya target SI, kalau SI tak terima, reject, barulah saya turun kepada Scopus. Target yang tinggi dulu target yang high impact dulu. High impact reject, kita baru pergi kepada Scopus. Okay, jangan tunggu kepada Scopus. Mana tahu high impact nak accept. Okay, review artikel dia kena panjang sikit. Tadi nak buat konsep paper tadi tu, yang nak minta ajar buat konsep paper, apa tu semua tu, pilot study tu. Review artikel ni kita kena tulis panjang dan at least citation dia kita kena study artikel lepas 70 ke 200 tu banyak sangat kot. Saya rasa kalau saya buat 50 dan ke atas. Saya kadang-kadang saya buat 50 ke atas baru saya buat. Kalau pendek sangat, kalau kita citation kita cuma 20-30, orang kata lack of knowledge. Knowledge kita ada lab lagi. So kalau kita nak buat review paper, konsep paper tadi, at least kita boleh tulis 12 lah, 12, 13 ke atas dengan ada beberapa figure, kena ada beberapa table of analysis dan citation kita at least 50 dan ke atas. Less than 50 orang tak berapa nak terima sebab dia kata lack of knowledge. Kita dah baru baca sikit, kita nak buat mandai-mandai dan nak buat konsep paper, nak buat review paper. So kita kena baca banyak dulu sebagai kita ada knowledge, lepas tu barulah kita akan buat review paper dan sebagainya. Okey, boleh faham saya explain dulu, saat kita buka Q&A. Kita dah ada masa sikit lagi 10 minit lagi. Okey, so review paper ni banyak dapat permintaan. Banyak orang akan cite. Review paper banyak orang akan cite. So buatlah review paper saya cadangan saya. Ni contohlah banyak orang cite review paper. Ni contoh review paper saya buatlah. Konsep paper ke pilot paper kan. So boleh tengoklah banyak saya buat. Tadi saya dah tunjuk kat Scopus. Boleh buka Scopus. Kita boleh access Scopus siapa-siapa saja, tak ada masalah. Bukan kata Scopus kita je kita boleh tengok. Scopus kawan-kawan kita pun kita boleh tengok. Asalkan kita ada nak tahu nama dia, kita boleh tengok detail dia banyak mana. Okey, cuma kita tak boleh nak edit je lah. Kita boleh tengok saja dia. So boleh buka Scopus saya boleh tengoklah. Boleh download boleh tengok. Okey, so yang ni tadi minta macam mana kita nak hantar paper lah. So bila kita hantar paper, the first step sekali kita kena make sure English kita okey. Sebab bila kita hantar ke overseas, kalau English kita tak okey, dapat mudah-mudah saja masa screening proses pun dia pernah reject. Belum sampai kepada review proses, orang tak nilai lagi, orang tak wasit lagi. Tapi bila sampai ke editor dia dulu pun, sampai ke technical team dia dulu pun, dia tengok, oh BI teruknya. Lepas tu structure kita menulis teruknya. Tak ada structure technical paper, tak ada macam technical paper, macam sub khabar ke, macam tulis buku ke, so dia akan reject awal-awal. So dia tak akan proses untuk kita nilai, untuk tengok quality paper kita. Dia tengok macam tu pun dia boleh reject dah. Okay, so bila kita hantar, so make sure kita punya paper kita betul-betul technical. Jangan duk pakai, kadang-kadang ayat kita will be duk pakai, we, I, benda-benda gitu. Kita technical paper kita tak payah guna kata nama I, purpose ni, tak payah I, we, purpose tak payah. Will be tak payah, kita past tense. Benda tu dah buat, baru kita nak publish. So kena present tense semua. Okay, so
perkataan-perkataan macam tu kita pakai. Macam kita tulis perkataan but. But tak payah ganti dengan however. Ada but dalam technical paper tak pakai but tetapi tak payah ganti however dan sebagainya. Benda banyaklah kalau saya nak ajar pun ni banyaklah benda-benda tak perlu ada kena dalam paper kita. So banyak benda kena tak payah tulis sebab orang kata. Okey, so bila kita submit paper, bila orang tengok okey semua format okey, BI okey, orang akan menilai. Dia akan assign lah. Biasanya penilai ni biasanya at least 3. Okey, sebab satu kalau satu accept, satu reject, dia tengok yang ketiga ni. Okey, kalau ketiga ni accept, so 2 accept dia akan sebagai accept lah. Sebenarnya penilaiannya ada 3 lah kebiasaannya lah. Ada juga penilai 2, macam ada juga penilai 2. Tapi kadang-kadang 2 ni tak tahu nak, kalau 2 accept okey. Tapi kalau satu accept, satu reject, dia akan hantar kepada penilaian yang ketiga. Okey. So bila kita hantar, so kita akan kena komen dan sebagainya, kena menjawab, formatting semua. Jangan takut untuk menjawab. Jawab je saja apa yang dia tanya. Kalau kena revise, kena edit lah. Revise balik, hantar balik, revise balik, hantar balik. Kalau paper saya yang baru accept kemarin tu, saya revise dia 2 kali. Dari segi formatting tak kena. Okey, dia kata dia komen-komen, format tak kena. Saya edit format, saya hantar. Lepas tu hantar-hantar dia edit format. Jangan kita takut lah, jangan takut. Jangan takut. Saya sebab dah familiar, orang reject paper saya pun saya tak nak bersedih. Jangan bersedih kena reject. Perkara biasa. Saya masa belajar dulu orang reject sekali bersedih. Jangan bersedih, tak ada masalah. Saya orang reject hari ni, tak ada masalah. Saya senyum lah. Saya hantar pula. Reject pula, saya hantar pula. Biarlah dia nak reject pun. Saya tak ada masalah untuk reject. Okey, cuma sebagai pelajar master dengan PhD tengah duk sambung belajar tu, kita kena cukup masa lah. Maknanya 3 tahun tu kena ada beberapa paper kena accept dan sebagainya. Tapi jangan kita mudi, jangan bersedih kalau once paper kena reject sekali. Bila paper kita kena reject, bukan kata paper kita tak ada quality. Mungkin dia yang salah menilai. Bersangka baik bulan puasa. Okey, bukan paper kita tak ada quality, mungkin penilai tu yang salah menilai. Dia tak tahu, dia tak nak beza intan dengan pemata. Betul? Intan pemata biliar, tak kertilah saya. Okey. So jangan takut, dan kita kalau dia komen, kita baiki komen dan kita hantar. So tak ada masalah untuk hantar. Cuma kalau nampak sinilah, nampak gambar saya tunjuk ni, ni kita bawa satu artikel nak pergi hantar macam-macam kat tengah jalan ni. Ada pedang, ada gergaji, ada tuku, ada kapuk, ada kayu. Sebelum paper kita accepted ni. Okey, macam-macam adanya. Tapi once accept sekali, suka sakan lah. Suka sakan kena high impact. Macam nak sembelih kambing. Sembelih kambing jangan lupa ajak saya. Saya dah ajak ni. Boleh tak ada masalah. Okey, so ada 2-3 jenis journal lah, type of journal dalam high impact journal. So satu dia terima paper untuk konsep sahaja. Kalau journal tu tulis perkataan review kat belakang, dia cuma terima paper, konsep paper, fundamental paper, review paper macam tu sahaja. Okey? Dia tak terima paper yang method paper. Method paper ni action paper lah, yang ada method, ada result, ada analisis, yang dia tak terima. Dia cuma terima paper, konsep paper sahaja. Review paper sahaja. SLR semua macam tu dia terima. Okey, sebab dia dah tulis dah kat belakang ni. So jangan bajakan masa tulis paper hantar ke tempat jurnal-jurnal macam ni. Okey, kalau kita buat konsep paper, terus hantar kepada jurnal-jurnal macam ni. Computer science review hantar ke tempat-tempat macam ni. Okey. Ada juga jurnal yang mana dia accept, kalau research journal ni dia booth. Booth ni dia tak ada perkataan review kat belakang. So dia tulis macam computer science. So bila dia jurnal computer science, dia terima dua-dua jenis paper. Sama ada paper tu paper method paper ataupun konsep paper. Dia terima dua-dua. Tapi kalau dia jelas dah dekat jurnal dia terima konsep paper saja, kalau kita hantar method paper memang dia reject awal-awal lagi. So kena faham lah. Masa nak hantar jurnal tu kena faham juga. Okey, pilih jurnal yang bagus-bagus. Pilih jurnal yang okey-okey yang sesuai dengan kita. Okey. Ni saya tunjuk sebelum saya habis dah 11.30 ni. Sebelum saya menjawab soalan, ni ada journal finder. Journal finder ni adalah kita nak cari kesesuaian jurnal. Saya klik. Okey, ni last sebelum saya habis. Nak tanya soalan. Tanya soalan boleh tanya, saya jawab. Minta masa 5 minit lagi boleh peserta 5 minit lagi. Okey, journal finder ni kita nak tengok jurnal yang sesuai untuk artikel kita. Okey, gunalah journal finder tengok kesesuaian kita. Okey, buat tajuk kita kat sini. Contohnya contohnya saya buat tajuk saya lah. Saya tak ada contoh sebab awak semua tak bagi contoh tajuk. Saya tak boleh nak cari jurnal sesuai. Okey, saya buat contoh saya lah. Contoh tajuk saya macam ni. Okey, extract saya macam ni. Okey, so journal finder ni dia akan cari jurnal sesuai dengan tajuk dengan extract yang kita masuk. So kita klik kat sini, kita find journal. Okey. Ada tanya saya tadi macam mana nak cari jurnal cepat, accept lah yang macam. Okey, tengok kat sini lah. So daripada apa yang saya tulis tadi, tajuk dengan ni dia cadang kat saya jurnal XBL lah. Journal Computer Method and Program in Biomedicine. Biomedicine. Okey, so acceptance dia 16%. So 16% ni
tak berapa tinggi lah. Saya cadang untuk cari yang 20 ataupun 30. 16% ni maksudnya kalau hantar 100 paper, dia cuma terima 16 paper sahaja. So acceptance rate dia rendah. Orang hantar 100 paper kat dia, dia nak 16 saja. So kebarangkalian dia nak reject paper kita tu tinggi lah. So that's why saya kata cari yang tinggi. 9% jangan hantar, rendah. 12% jangan hantar, rendah. Ini rendah, 16 pun rendah, 11 pun rendah, 16. Ada yang tinggi-tinggi ke? 20 boleh lah, 20. Information science. Impact factor dia 5.9. Tinggi sangat impact factor. Tak payahlah cari tinggi-tinggi. Sebab impact factor tinggi ni dia pun hantar reviewer. Kadang-kadang penilai sampai 6 orang, 7 orang. Kadang-kadang paper kita kebarangkalian nak reject tinggi. So cari yang high impact rendah sikit. Tak apa, kita high impact rendah pun dia panggil consider masuk kita high impact factor. Okay, high impact juga. Sebab dia kira WOS juga, dia tak kira impact factor pun. Okay, so nampak yang ni, okay, yang ni 2.5, 16%. So cari yang rendah sikit. So macam itulah cara kita nak cari jurnal. Tengok acceptance rate dia, pilih yang tinggi. Lepas tu bila kita tengok acceptance rate dia, tengok pula dia punya impact factor dia berapa. Saya cadang untuk kita buat master PhD ni untuk kali pertama nak hantar ni tak payahlah cari yang tinggi-tinggi. Cari yang 1 point lebih, okey dah. Macam saya yang kemarin accept pun 1.2 je saya rasa. Yang jurnal tu 1.2 macam tu je. Saya hantar je 1.2, okeylah. Tak ada masalah. Kita tak sangkut. Saya rasa lebih masa sampai 11.30. Saya dah kongsilah sebanyak ni asas barulah. Ni asas penulisan, asas kita nak kenal high impact, asas nak kenal Scopus, yang ni asas. Untuk kita lebih menulis tu kena masa yang panjang lah. Biasanya saya buat bengkel dan sebagainya, boleh join lagi untuk next masa. Okey, saya buka untuk Q&A. Sebelum kita tutup, kita buka untuk Q&A. Mungkin ada yang nak bertanya, boleh 5 minit lagi. Ada nak tanya saya ke? Tidur, siapa tidur ni? Okey, boleh bagi cadangan paper-paper yang student PhD boleh terbitkan ikut timeline. Contoh, iaitu SEM 1 literature review, SEM 2 pilot study, SEM 3. Saya straightforward saya tak ada lah contoh-contoh nak bagi, tapi kalau macam saya bagi contohnya student saya lah. Kalau student saya tu memang tahu mula-mula dia masuk tu saya sudah study dulu sebagai literature review untuk dia tulis dalam tesis nanti, dan daripada situlah kita akan come up dengan paper, konsep paper lah, review paper. So bila dia masuk semester 2 dia start lah buat projek dia, lepas tu dia akan tulis paper lagi untuk objektif pertama, lepas tu dah selesai dia akan tulis lagi objektif kedua, lepas tu objektif ketiga, lepas tu last sekali dia akan combine semua sebagai conclusion. Kalau student saya, master saya 2-3 orang pun at least ada 3 ataupun 4 paper lah mereka akan hantar dan publish. Macam itulah saya punya cadangan. Saya flow ni saya tak tahu flow sangat. Kadang-kadang line supervisor lain cara. Dia tak ada yang standardized. Cuma make sure setiap pelajar dia tahu kelayakan paper dia tu berapa setiap universiti nak. Kalau universiti nak 2 paper, kena ada 2 paper sebelum dia boleh submit tesis. Okay, kalau universiti nak 3 paper, dia boleh ada 3 paper sebelum nak submit tesis. Tanpa cukup benda tu, universiti tak akan terima untuk proses tesis kita. So make sure kena publish. Ada setengah universiti dia nak publish. Tapi ada setengah universiti dia nak acceptance pun tak apa dah. Acceptance letter pun tak apa dah. Ada setengah, tengok depend pada universiti masing-masing. Boleh tengok universiti masing-masing. Okey, Siti Zaliha tanya, IF impact factor khas untuk jurnal under WS saja ke? Yes, impact factor under WS saja. Tapi kalau dia panggil SJR. Kalau dekat Simago dia panggil SJR Simago Journal Report ataupun journal, dia ada juga pointer. Okey. Cuma ni. Nampak tak SJR dia ni 0.1 Siti Zaliha nampak Dia ada juga 0.1 ada banyak macam-macam lah. 0.1 saja dia panggil, tapi yang ni SJR Simago Journal Report dia ada juga, dia kira juga, tapi kita impact factor kita lebih kita tengok universiti kita bila kata impact factor kita tengok daripada WS. Kita tengok WS. Okey. Ada apa-apa soalan lagi ke? Ada apa soalan peserta? Kalau Doktor, tak ada apa-apa soalan. Doktor nak tanya yang kalau untuk journal references kita kena quote lebih daripada, kita kena cited lebih daripada 50. Okey. Kan? Kalau half of it yang kita cited journals articles tu lebih daripada 2015 boleh ke? Maksudnya kita balance, ada yang current,
ada yang Ah, old paper. Janganlah. Ambil yang latest. Ambil at least 5 tahun. Bila kita nak buat review ke konsep paper, kita tak tengok dah method yang lama. So kita tengok apa konten yang terkini. Okey, kalau boleh, kalau dapatkan paper daripada tahun 2020, 2019, 2018 saja pun okey lagi okey. Lagi latest kita tengok, lagilah orang akan awesome ataupun orang lagi suka untuk kita baca. Orang akan mudah untuk accept. Jangan yang lama-lama sangat. Tapi Bila kalau buat apa kita buat kalau susah nak cari doktor yang baru-baru ni, dia macam tak relevan sangat tau dengan saya punya title kan. Jadi kan dia lebih kepada literature yang lama-lama tau. Macam mana saya nak cari? Doktor, sama soalan. Contoh dia teori tu keluar tahun 1977. Okay. Memang teori tu keluar tahun tu je. Boleh kita cite apa? Dia macam ni. Kalau kita ambil satu dia punya fundamental konsep dia macam teori tu dah keluar tahun 1970, tak apa satu tu. Tapi kita ambil yang terkini tu sebab orang dah buat, orang mesti dah buat yang terkini tahun 2020 mesti dah adjust. Mungkin teori dia macam tu tapi dia punya fundamental macam tu. Cuma method dia orang lain dah improve sikit, dah tingkatkan sikit, dah enhancekan dia punya method sikit. So kita ambil yang latest dan lepas tu. Satu tak ada masalah sebagai baseline. Tak ada masalah. 1, 2. Tapi bila orang yang terkini dia dah tengok, dia dah buat projek tu, macam dia buat method tu. Contoh method ni hasilkan tahun 70. Tapi tahun 2021, 2020 orang dah ada yang edit method dia ni. Orang dah edit. So kita refer pada yang latest punya method. Tapi fundamental kita still lagi yang tahun 70 ni. Dia tak maunya semua kita tengok benda yang lama. Okey, semua tak mahu tengok yang lama. Semua tahun daripada 170, 180. Macam yang terbaru tak ada penambahbaikan kepada fundamental yang kita jumpa tu. Bukan fundamental memang tak boleh tambah lah. Cuma method buat tu macam tak ada penambahbaikan. Tu macam tak logik lah. So that's why dia kalau boleh kita nak yang latest, review pun yang latest. Cuma ada a few fundamental yang tahun lama-lama tu masih diterima. Tapi bila orang akan bertanya nanti, panel bertanya, kita ada alasan lah, ada argument kita lah untuk menjawab. Yang tu yang penting. Okay, maknanya jika 70 dan 21 itu modified method. Yes. Modified method lah. Modified method, orang dah improve method kita. Method tu orang dah buat penambahbaikan. Contohnya contoh dia buat method tu tahun 70, fundamental dia. Dia pakai dua IV saja. 2 IV ataupun 2 DV saja. So mungkin yang method yang baru ni dia banyak lagi hipotesis yang dia buat. So kita refer yang baru-baru tu lah. Jangan duk main takut lama ni sedangkan benda tu orang dah buat berkembang dah. Knowledge dah berkembang. Kita duk main refer pada knowledge yang tahun 70, 80 lagi. Sedangkan benda tu dah berkembang jauh dah tahun 20, 21, 2018 semua tu. Sebab tu dia pula akan set. Tak apa, kita ambil set paper yang latest tu. Set paper latest tu. Walaupun dalam paper latest tu dia set juga paper lama. So kita refer pada paper yang latest tu 2020. Contohnya kita ada paper tahun 2020. Paper dia buat tu dia dah set tahun 70. Okey, so kita set yang paper 2020 tu lah, yang paper yang terkini, paper yang baru. Okey. Ada lagi soalan? Okey, kalau Doktor, ada soalan. Last soalan. Yang doktor kata tadi ada conference yang dia dari conference dia terus pergi ke journal kan. Macam mana kita nak tahu? Ni contoh yang saya punya. Okey, saya bagi. Boleh saya bagi. Nak hantar pun boleh. Okey, hantar pun boleh. Saya buat kat Kelantan ni bulan 8 ni. Saya nak buat face to face lah kat Kota Baru. So siapa ada paper boleh hantar kat sini. So ini saya, okey. Ini event saya dah bagi link, so boleh hantar. Dia macam ni. Kalau macam ni saya ada 2 event. Satu Vicentemen teknologi, saya bidang teknologi sains, saya buat engineering. So yang ni satu saya buat parallel dengan yang ni. 2 lah. Okey, yang ni kita hantar kepada proceeding AIP. So yang ni kita hantar kepada proceeding, tapi yang ni saya hantar kepada jurnal. Saya dah tulis kat sini, kat bawah ni. Okey. Ni yang saya ni, yang third ni. Okey, saya chairman yang ni. So yang ni kita hantar kepada 2 jurnal ni. Kita dah tulis siap-siap dah. So make sure dia dah tulis all accepted paper publish dalam 2 jenis. So siapa yang kena bidang-bidang macam ni study, so boleh hantar kepada saya, kita hantar kat jurnal ni. Okey, tapi kalau tak kena bidang saya ni, dia kena bidang yang ke atas ni, bidang teknologi ke apa sikit ni, yang bidang yang nombor 1 ni, yang tu kita hantar kepada AIP. AIP ni American Institute Physics, dia juga Scopus lah, tapi dia consider sebagai proceeding, dia bukan jurnal. Dia dah tulis kat sini, ada tulis tak? Ni. Scopus Index Proceeding. AIP dia tak tulis lah, Scopus Index Proceeding. Okey, yang ni dulu tahun lepas kita buat, kita publish kat IOP. Yang ni 2020. IOP. Tahun ni kita tukar kepada AIP pula.
Okay, yang ni yang kedua lah. So siapa-siapa saya buka lah. Siapa-siapa boleh hantar kepada sini. Okay, InsyaAllah saya cuba accept lah. Saya cuba accept paper kita. Okay. Tak ada masalah untuk saya accept. Boleh fee dia tak mahal pun. Saya rasa yang ni 900. Cuma yang jurnal tu mahal sikit sebab yang biasa 950, yang jurnal 1,300. Sebab jurnal saya kena bayar kat jurnal mahal dah. Okay. Ada lagi soalan? Tengok dia tulis. Dia bagi event tu memang dia publish kat jurnal. Dia akan tulis. Kalau dia tak tulis tu tanya author dia, tanya editor dia publish kat mana. Proceeding ataupun jurnal. Bagi clear dulu. Okey? Kalau tak ada lagi soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya terima kasih. Saya minta maaf lah salah silap saya. Masa yang singkat sangatlah, 1.5 jam untuk kita bincang hari ni. Ni pun lebih dah. Saya minta maaf lah. Saya serah balik kepada MPWF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam doktor. Doktor boleh tak nak ambil gambar? Nak minta semua buka kamera untuk ambil gambar. Semua kena buka bagi best. Semua minta on. Kita ambil gambar ramai-ramai. Dinding kita sama color lah doktor. Warna hijau. Boleh. Sama color. Okey doktor, saya ambil sekarang. Sorry lah saya tak buka kamera sebab kamera rosak. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekejap ya doktor. Sekali lagi. Okey. 1, 2, 3. Nanti share gambar kat saya. Okey, boleh doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Sama-sama, terima kasih Doktor, semua. terima kasih banyak. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama.